16, 17. Dan lebih menumpu kepada penduduk setempat, ahli-ahli dan jemaah di sekitar rumah ramah. Tapi kali ini agak berbeza, saya buka secara umum dan iklan ini viral sampailah ke Kedah, Perak, Pahang, jauh. Saya mengharapkan untuk melaksanakan akan dari Sungai Tari semalam untuk konteks tadi naik train dan sebagainya, tanya hotel dan sebagainya. Jadi saya bagi pihak Sarawak sangat terharu lah dengan sokongan yang ditunjukkan oleh tuan-tuan dan bapak sekalian untuk hadir dari program khusus untuk jenazah dan satu majlis ilmu yang penting ya kalau upaya untuk tahu urusan jenazah. Jadi sekali lagi saya bagi pihak mengatur Surau Kausar mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada pagi ini. Setelah reminder dari saya beberapa kali, ya, alhamdulillah tuan-tuan muncul pagi ini. Mudah-mudahan berkat Muharram dua Muharram ya, merupakan satu masih awal yaitu kita tolak untuk kita beristirahat, perbaiki diri kita, menambah ilmu yang penting untuk kita dan kita saudara. Jadi program kita ini akan tamatnya kita sasarkan sama seboleh-bolehnya sebelum azan zuhur. Ya. Kita ada 4 slot, nanti Ustaz akan terangkan. Kita akan berhenti rehat untuk minum pagi pada 10.45 pagi, minum makanan mereka saja. Kemudian bila majlis terakhir nanti sebelum pulang kita sediakan pack makanan ya. Jadi tuan-tuan maupun bolehlah makan di sini ataupun untuk bawa pulang betul kalau. Terus ini diadakan secara bersama dan pihak Surau sangat-sangat teruja ya, terharu dengan sumbangan yang diberikan oleh para penazir ya. Kos makan dan juga pakej untuk jenazah. Jadi sama-sama kita doakan kepada para penyumbang yang telah menginfakkan untuk memulihkan tuan-tuan dan puan-puan semua hari pada pagi ini ya, menimbul sedikit banyak yang tentang pengurusan jenazah. Dan kami bagi pihak pulau sudah pagi ini menyediakan ruang, lampu, air dan tempat untuk tuan-tuan menada yang pada pagi insyaAllah. Jadi saya bagi pihak pulau juga mohonlah ya, tuan-tuan dan puan menyumbang sedikit semuanya untuk tabung operasi surau kita ini insyaAllah. Untuk malam pengkajuan surau kita ini nampak uzur ya, 22 tahun usia insyaAllah. Doakan kita di peringkat akhir untuk membangun semua surau ini. Jika perancangan semua dengan lancar insyaAllah bulan 12 atau bulan 1 kita akan robohkan bangunan ini dan bina semua bangunan yang baru insyaAllah. Jadi mohon doa tuan-tuan semua agar apa yang kami lancar berjalan dengan lancar dan insyaAllah di masa akan datang kita akan seperti boleh sepaham. Jadi sebagai peringatan mesra ya, pastikan tuan-tuan pakai tutup muka setelah di dalam surau di mana di Sofi ya, dalam bangunan dan background Sofi pakai tutup muka. Dan juga tuan-tuan yang parking di sekitar taman ini pastikan kendaraan ataupun tidak menghalang ya, laluan masuk keluar masuk di taman ini. Jadi sedikit saja saya jemput kepada Ustaz kami untuk memulakan program kali ini dengan doa dan seterusnya memulakan program kali ini. Untuk mengamalkan tuan Ustaz Rafini Zainal adalah pengurusi sebuah NGO yang bernama Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia ya, SPJ ringkasnya. Jadi SPJ ini rasanya telah masyhur lah di seluruh tanah air, mempunyai sukarelawan di seluruh negeri di tanah air, lengkap dengan fasiliti kendaraan jenazah dan sebagainya dan volunteer yang menguruskan
jenazah itu diperlukan oleh orang. Jadi untuk keterangan lanjut akan disampaikan di pusat inisial. Satu lagi, siapa yang belum daftar, walaupun yang masuk daftar, dari pasti pastikan perempuan tandilkan kedatangan. Walaupun nama sejahtera tidak diperlukan lagi, tapi pihak surau ingin mengambil tanggung jawab sebagai sejak awalnya. Sekiranya ada waktu keperluan untuk kita dudukkan senarai nama-nama hukum ya. Mohon daftar masa kopi break nanti pun boleh, insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Masih. Pakai ni. Tak boleh buat. Atau nanti kalau apa saya pakai. Terima kasih Tuan Haji Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi lisani yafqahu amma ba'du. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Yang saya hormati pengurusi Barisan Jawatankuasa, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, para peserta muslim-muslimat, para jemaah surau Al-Kausar. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Taala dengan limpah kurnia rahmat dan kasih sayangnya. Jadual kita pada pagi ini seperti mana yang direncanakan, saya kira mungkin dah sebulan, untuk melaksanakan program khusus pengurusan jenazah pagi ini telah berlangsung pada hari ini. Dan saya lihat kehadiran pun sudah menghampiri 80% daripada yang pendaftar. Ramai yang daftar. Tuan Haji selalu ambilkan saya. Daripada Ipoh ada, daripada Johor ada. Ada tak yang luar daripada Kedah ada sini? Ada Kedah. Oh ada, Masya Allah, buat jauh je buat. Ke orang Kedah? Orang Kedah. Bukan daripada Kedah, no. Sebab apa Tuan Haji Idrus kata tadi daripada Sungai Petani. Ada orang Kedah tak apalah, betul lah tu. Daripada Kedah soalan saya kan. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan, dah kat luar tu pun dah ada van jenazah dah. Ya, kita nak buat betul-betul sampai kat kubur mana ni? Sini kalau meninggal kubur mana? Raudhatul Sakinah, Taman Selasih. Okeylah. Biasanya pukul 9 ni dah masuk office ada orang. Pukul 10 boleh lah kan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang saya kasih sekalian, bagi yang mana yang kurang kenal saya, memang tak kenal pun, tak famous pun kan, siapa dia ni kan, saya hanya dikenali dalam kalangan mayat je kan. Nama saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid. Di tempat saya ataupun kebiasaannya orang panggil saya Ustaz Rafi Zainal, ataupun dekat social media Ustaz Undertaker, hashtag Ustaz Undertaker Baik. Kenapa Ustaz Undertaker? Buat wrestling ke? Tak pernah buat join mana-mana tournament. Tapi adalah cerita dia, nanti saya akan selitkan insya-Allah. Dan saya juga merupakan salah seorang penceramah bulanan juga kat sini. Ya, dia jemputan dan juga bulanan kat sini, mana kadang-kadang bila jemput kita akan syarahkan bab fiqh jenazah tu atas jemputan. Dan merupakan mudir Mahat Tahfiz Kemahiran Nur Fatah di Taman Melawati, tak jauh daripada sini. Pengurusi bagi NGO Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM, itulah di antara background saya. Dan pagi ini kita diminta untuk berkongsi pengalaman tentang pengurusan jenazah. Dan insya-Allah pagi ini kita akan buat dua sesi, teori dan praktikal. Dua sesi teori dan praktikal. Kalau ikutkan pengalaman saya sebelum ni, pengalaman yang lepas dulu-dulu,
tahun 90-an dulu, kursus jenazah dekat Masjid Negara sebulan. Sebulan tuan-tuan. Kan? Sabtu Ahad je cuti. Sebulan tu daripada kecil-kecil perkara sampai ke yang lahat. Di dalam lahat tu, duduk dalam lahat tu, dia letak keranda, tanam sikit. Punyalah nak bagi feeling. Dan macam kita nak masuk camp motivasi pula kan. Lepas tu bila dah buat sebulan, ramai komplain lama sangat, jadi 2 minggu. Lepas tu kata lama sangat, jadi 2 hari, Sabtu Ahad. Sabtu Ahad pun kata ganggulah orang nak buat program sana sini, keduri kahwin susah kan. Buat 1 hari, pagi petang. Pun ada masalah juga, pagi ramai, petang tak ada orang kan. Last sekali kita fikir keadaan yang sesuai, akhirnya jadilah program setengah hari je. Tak sampai setengah hari pun, separuh pada hari. Pukul 9 sampai pukul 1, 4 jam je, insya-Allah. Kita gabungkan teori dan praktikal. Pun ada juga kata, Ustaz 2 jam boleh tak? Boleh, tak masalah. Kita compare lagi kan. Sejam boleh tak? Boleh, terus mandi lah kan. Jadi kita cubalah buat yang mana sesuai kan. Dalam bab teori dan praktikal, untuk sesi pagi ini, teori kita akan terangkan 4 bahagian. 4 topik. 4 topik itu ialah yang pertama, tak bagi lagi hadiah kita. Kita ada hadiah nak bagi pada tuan-tuan. Bolehlah ambil rezeki masing-masing. Macam nak tekan benda ni? Dia tak gerak. Okey, baik. Okey, 4 topik utama kita bincangkan sebagaimana mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah dapat melalui WhatsApp atau haji kita, iaitulah bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, sakaratul maut. Orang nazak ni, kita bukan sekat nak tengok, menangis saja, mesti ada something yang kita buat. Ya? Biasanya orang nazak ni macam mana keadaan dia? Macam mana keadaan orang nazak? Bagi jawapan yang paling tepat. Agak-agak apa dia? Orang nazak ni macam mana agak-agak bang? Macam mana? Tenat. Okey, betul dah tu. Tapi tak tepat macam jawapan saya. Ada lagi? Macam mana keadaan orang nazak? Bagi jawapan. Tak dapat bernafas? Jawapan paling tepat, orang tengah nazak ialah dia terbaring. Belum pernah lagi tengok orang nazak berdiri. Ada? Jadinya apa tu? Tengah nazak tu, berdiri kan. Jadi, kita kena tahu apa kita nak buat ketika orang sedang nazak. Di sinilah kita akan terangkan insya-Allah dalam bab yang pertama. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru mati. Baru meninggal dunia, takkan terus angkat masuk ke surau, terus mandi. Tidak, dia ada prosedur yang perlu kita lakukan. Yang ketiga, dari sudut dokumentasi pengurusan jenazah. Dokumentasi iaitulah berkaitan dengan permit kubur, surat-surat polis, surat hospital dan sebagainya perlu diketahui. Sebab kadang-kadang ada orang tak tahu. Keluarga meninggal malam, dia fikir surau tutup ni, tunggu esok lah. Padahal dia dah kena buat report dah malam tu. Jadi benda ni yang menyebabkan urusan jenazah jadi tangguh, lambat. Ya. Dan yang keempat, rukun ataupun saya akan ceritakan tentang peralatan yang biasa kita gunakan dalam menyempurnakan jenazah. Peralatan baik yang wajib, yang sunat ataupun adat kita saja. Ini kita kena terangkan. Kadang-kadang ada orang fikir apa baru tak ada lah, sebut macam mana tak ada lah, macam mana nak buat ni kan. Padahal benda tu sunat. Ini kita akan terangkan insya-Allah ya. Itu dalam teori kita. Ya tuan-tuan, dalam buku kecil yang tuan-tuan dapat tu ialah hadiah daripada kami, kecil je. Ya, tapi dalamnya ada 3 benda yang saya kongsikan. Bagaimana berhadapan orang nazak, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, dan juga dari sudut dokumentasi. Tu ada kat dalam tu. Memang kita buat kecil macam tu senang nak simpan dalam poket. Lagipun tak apalah kita hadiah kepada tuan-tuan. Tapi kalau rasa nak macam alamak, tak ada yang lebih menarik ke? Yang menarik ni lah, berwarna. Tapi adalah mahar dia, berbayarlah pula kan. Boleh ambil kat luar nanti. Kalau kat luar harga dia RM35. Beli kat Shopee RM35 ada jual. Ya. Tapi untuk program hari ni insya-Allah RM40. tak jual satu. 40 tu dapat 2. Urusan jenazah mudah sahaja. 40 kisah orang mati. Ni kisah. Baik. Tapi buku pengurusan jenazah mudah sahaja ni, dia bukan buku yang pengurusan jenazah normal je. Termasuklah jenazah reput, jenazah terbakar, jenazah COVID. Semua ada bergambar dalam ni.
Panduan lengkap dengan talqin, solat jenazah, semua ada kat sini dengan dokumentasi dan sebagainya. Yang 40 kisah orang mati ni pula, tuan-tuan jangan gambarkan macam cerita kat buku Mastika dulu. Kan? Siapa peminat Mastika, Pesona dulu kan? Cerita kalau orang meninggal aja lidah terjelir kan, muka berubah kan. Dalam ni tak ada cerita macam tu kan, jangan haraplah. Sebab apa? Ini kisah-kisah yang boleh jadikan iktibar pada kita, kisah-kisah kebaikan yang boleh jadikan sebagai sumber inspirasi kita dalam menjalani sebagai insan di muka bumi ni. Baik, ni dia tentang buku ni. Baik, nanti kalau nak apa untuk soal lanjut bertengok kat bahagian pameran ataupun di luar sana ya. Baik, dalam bab teori begitu kita terangkan. Dan yang kedua, praktikal. Bahagian praktikal saya akan terangkan 4 perkara juga, iaitu berkaitan dengan rukun jenazah. Rukun jenazah iaitu berkaitan mandi, kafan, solat dan ke bumi. 4 perkara tu je. Bab mandi, insya-Allah kita akan buat juga praktikal. Cuma Tuan Haji banyak kali dah kata, Tuan Haji Idrus kata, Ustaz macam mana Ustaz, ramai ni kan, bilik mandi tak muat, macam mana kita nak buat? Saya katakan pada Tuan Haji, saya ni buat kursus jenazah dah 10 tahun. Pengalaman saya, kalau kita buat praktikal menguruskan memandikan jenazah guna air, tuan-tuan dan puan-puan peserta banyak main air. Kailah kan. Ya, dia akan jadi 2 musibah kalau kita guna air. Pertama, peserta banyak main air. Pasal apa banyak main air? Kerana yang jadi model tu kawan dia juga. Ni jam lah dia kenakan kawan dia. Dia cucuk tang sini, dia diurus. Kawan dia dah menggigil macam ni kan. Jadilah main-main kan. Yang kedua, musibah yang kedua, kalau kita guna air apa dia? Itu yang jadi model tu nanti balik kompom demam panas. Menggigil. Kenapa? Bukan sebab badi mayat, tapi sebab kesejukan yang melampau kan. Pasal apa? Pasal tuan-tuan banyak tanya, Ustaz, air ni macam mana? Berapa gayung Ustaz? Berapa orang ni? Lagi banyak soal, lagi lama kawan tu kena mandi. Bila nak habis. So, kita tak guna air, hanya sekadar simulasi. Maksud simulasi tu ialah pergerakan, macam mana cara nak mengiringkan mayat ke kanan, ke kiri, nak istinja dia dan sebagainya. Ini yang perlu kita faham dengan jelas ya. Baik. Dalam bab yang kedua, kafan. Kafan ni dia tak ada jadi masalah sangat, cuma saya akan terangkan tentang 4 kaedah kafan. Pertama, kaedah basic sebagaimana yang Rasulullah SAW dikafankan bagaimana. Yang kedua, bagaimana kalau jenazah tu badannya agak comel sikit, badan besar. Kain kafan tak muat. Kita bidang 60 je, tapi dia punya saiz kena bidang 90. Bidang 90 tak jual kan. Macam mana nak buat? Di sini kita akan terangkan. Yang ketiga, bagaimana pula kalau jenazah tu mayatnya reput, mayatnya ada perdarahan, mayatnya itu ada penyakit yang berjangkit, pengurusannya bagaimana kafan. Dan yang keempat, kaedah yang saya gunakan sesuai untuk lelaki dan perempuan, yang hanya menggunakan 10 meter kain saja jimat. Biasa kadang-kadang orang uruskan jenazah ni, nak orang perempuan 15 meter, 18 meter kain. Dia kata tak cukup lah kain ni. 10 meter pun dah cukup dah. Yang penting teknik. Itu yang penting ya. Dalam bab kafan ni tak ada masalah sangat. Cuma kita perlukan model saja. Saya suka model dalam kalangan peserta. Ya, kadang-kadang ada orang cakap, penganjur kata, Ustaz, kenapa tak buat patung? Biarlah patung jadi model. Tak ada feeling tuan-tuan. Patung keras kaku yang tu kan. Siapa yang jadi model ni, insya-Allah dia ada 4 kelebihan dia dapat, 4 hikmah. Pertama, insya-Allah panjang umur dia. Ini berdasarkan pengalaman. Berdasarkan 5 tahun sudah, ada satu hamba Allah tu, dia jadi model. Saya nak jadi model, kata dia. Dia jadi model, dah kena kafan, siap ambil gambar semua, sampai ke hari ni masih hidup lagi. Siapa dia? Saya sendiri tuan-tuan. Testimoni berkesan diri sendirilah. Kalau lepas ni mati tak adalah kan. Yang kedua, hikmah dia apa? Tuan-tuan akan merasai pengalaman yang orang lain tak rasa, iaitu kafan, mati sebelum mati. Bila kita mati nanti, kita kena kafan juga. Tapi kita nak share experience tu kat siapa? Jiran sebelah, kubur sebelah, dia pun kena kafan. Jadi, di waktu hidup inilah kita boleh share pengalaman. Aku dah kena kapan dah tahu, sempitnya, ketatnya, panasnya. Di sinilah pengalaman. Ya? Yang ketiga, apa dia yang kita boleh buat? Siapa yang
jadi model ni, dia boleh action sikit lah kawan dia. Kapan aku dah rasa dah. Boleh bangga kan. Pengalaman yang orang lain tak boleh cari kat mana-mana. Kau travel mana-mana pun kau tak pernah rasa pengalaman kena kapan. Kan? Dan yang keempat, yang paling best apa dia? Siapa yang jadi model nanti, dia boleh selfie. Sikit. Buat profile picture. Ya, buat video sikit, ambil gambar apa, member buat video sikit, masuk TikTok, buka lagu belakang dia, dengarkanlah kan. Jadi kan, mana kata siapa nak jadi model, saya harapkan ada volunteer. Saya okey bagus. Ya, jangan ada orang guna kuasa veto pengurusi suruh JK awak. Jangan. Baik. Dalam bab yang ketiga, solat jenazah. Solat jenazah ni perkara yang biasa tuan-tuan dan puan-puan biasa dah buat dah. Tak ada masalah. Semua tahu dah solat jenazah. Kita ada berapa rakaat solat jenazah? Berapa rakaat solat jenazah? Sebaik tak ada orang jawab. Kan? Jangan buat pasal 4 takbir tak ada rakaat. Jangan imam takbir kedua kita bantai rukuk. Kawan sebelah tak rukuk pun. Jadi kita tahu 4 takbir saja. Bab solat jenazah ni insya-Allah semua maklum. Cuma saya akan tambahkan tentang bagaimana pelaksanaan solat jenazah gaib. Pernah dengar solat jenazah gaib? Pernah. Tapi macam mana? Siapa yang gaib? Kita ke gaib? Mayat ke gaib? Kan? Di sini kita akan terangkan bagaimana kaedahnya, bagaimana waktunya, sampai bila, syarat-syarat dan sebagainya insya-Allah. Dalam bab yang keempat, pengebumian jenazah. Di sini tak perlulah kita pergi belakang surau, gali lubang. Macam itu aja udah cadangan. Kita gali lubang sikit Ustaz, kita tunjuk. Sebenarnya bab itu kita tak payah tahu pasal mana-mana karya, mana-mana kubur ada tukang gali sendiri. Sekali lagi pandai, lagi bagus pakai backhoe kan, gali. Jadi benda tu tak perlu pun kita ketengahkan. Cuma yang menjadi isunya ialah nak turunkan jenazah tu. Waktu tu semua orang datang. Sebab masalah yang selalu timbul ialah yang turun satu mayat, satu orang. Yang dalam kubur yang menyambut 3 orang. Tapi yang bagi arahan ke atas 30 orang. Semua nak bercakap. Tu tanah tu, kepala tu sengitkan, tali tu buka kan. Semua nak bercakap, serabut 3 orang kat bawah ni. Jadi kita akan terangkan apakah pelaksanaan yang lebih sesuai mengikut sunnah yang mana semua orang boleh tengok dengan sempurna insya-Allah. Teori dan praktikal ni akan berjalan secara santai insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan, silakan terus. Ya, pastikan pertanyaan tu kena dengan situasi tajuk. Kita baru buka bab mandi terus lompat bab ke bumi. Tak kenalah kan. Jadi kita ikut peringkat ya. Silakan kalau ibu-ibu puan-puan kat belakang rasa segan nak bertanya kan. Tulis atas kertas, lipat cantik, pas ke abang kat depan-depan ni. Jangan buat kapal terbang. Nah Ustaz, syuh kan. Ya. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk buku tu. Dan kita akan tengok juga pada slideshow yang telah disediakan ini bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Sakaratul maut, dari segi bahasa sakarat ini ialah mabuk. Maut itu kematian. Mabuk diambang kematian. Mabuk. Siapa kat sini pernah mabuk? No. Bukan mabuk minum toddy, brandy, tidak. Kita ni boleh jadi mabuk laut. Boleh jadi mabuk kapal terbang. Kan? Boleh jadi mabuk atas jalan. Orang perempuan kalau mengandung mabuk mamual. Maknanya mabuk ini macam-macam. Macam mana keadaan orang mabuk? Orang mabuk ni dia dalam keadaan yang terhuyung hayang. Ni mabuk arak. Kan? Dia tak dapat beza mana baik, mana buruk. Dia tak dapat fikiran waras. Dia tak reti beza dah mana kanan, mana kiri. Demikian juga orang yang mabuk ketika sakaratul maut. Dia lupa segala-galanya. Dia lupa siapa dirinya. Dia lupa keluarganya. Dan yang lagi dahsyat, dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takutkan. Lupa Allah. Sebab itulah perkara yang perlu kita ajarkan pada orang yang sedang nazak ialah Nabi menyebut lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia. Itu pengajaran kita yang pertama. Ajar dia la ilaha illallah. Sebab apa kita nak pastikan dia ucap ini? Kerana Nabi sebut man akhiri kalmuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa di akhir kalamnya sempat ucap kalimah la ilaha illallah, wajiblah dia masuk syurga. Kita kena pastikan dia ucap, tuan-tuan. Saya pengalaman hari Selasa baru ni,
Sahabat saya baru kematian anak. Waktu anak dia tengah nazak, saya rasa waktu tu dalam waktu maghrib 6.40 macam tu, saya nak pergi kuliah. Ustaz, tolong datang hospital HKL. Anak saya tengah nazak. Muda lagi anak dia 27 tahun, perempuan, breast cancer, stage 4. Kan? Saya kata kat dia, minta maaf lah kalau sekarang tak dapat, saya ada kuliah ni. Minta tolonglah Ustaz, datanglah segera, anak saya dah tak ada harapan lagi ni. Doktor kata standby je. Saya kata, bang, kalau saya datang sekarang pun, kalau Allah takdirkan dia ambil nyawa dia sekarang, saya tak sempat juga, kan? Maknanya kita serah pada Allah lah, abang lah yang bimbing dia, kan? Kalau nak saya datang, insya-Allah lepas isyak saya tahu. Maka lepas isyak ditakdirkan Allah masih ada lagi dia, saya pun datang. Pergi kat dia, baca Yasin apa semua. Kita dekatkan, saya dekatkan tengok muka dia. Saya kata, kakak, saya panggil dia kakak. Kalau dengar suara saya, sebut la ilaha illallah, bisik kat dia. La ilaha illallah. Dia mata dia terbuka, tak pandang ke atas kan. Tak dia macam ni kan. Tak tutup langsung mata dia, gitu je kan. La ilaha illallah. Tak dapat. Macam Ustaz, saya dah hajar dah, dia tak bercakap. Tak apa bang, kita ikhtiar lagi. Kakak, kalau dengar suara saya, gerakkan lidah saja. Mak nampak lidah dia. La ilaha illallah. Lidah dia bergerak. Maknanya dia ada usaha. Dia dengar. Itu dia. Dia lupa kalimah tu. Jadi kita yang kena ingatkan dia. Ikut kemampuan dia. Dia nak bercakap mungkin tak lepas. La ilaha illallah. Tu boleh. Makna lidah dia bergerak. La ilaha illallah. Kan? Kakak, kalau boleh sebut Allah pun jadilah cerita. Allah kata. Allah. Dia cuba. Nampak dah ada dia macam nak sebut satu tak lepas. 2 kali, 3 kali. Berulang-ulang kali akhirnya dengar. Allah kata dia. Dapat juga, Masya Allah tuan-tuan. Kemudian bila kita dah dengar sekali daripada mulut dia, cukuplah. Biar dia pergi dengan tenang. Jangan kita paksa dia ulang-ulang sebab dia dalam keadaan sakit. Dia tak mampu nak ucap macam kita yang boleh berulang kali. Ya? Dan akhirnya dia meninggal pukul 5.30 pagi hari Rabu kan. Jangan yang lebih sedihnya, hari Jumaat baru ni patutnya hari pernikahan dia. Maknanya jodoh dia dengan ajal mendahului jodoh dia dengan orang kan. Maknanya itulah tentang kematian. Satu perkara yang kita tak tahu, rahsia Allah. Tidak ada syaratnya antara tua atau muda. Tidak kira sama ada kita sihat atau sakit, kita kaya atau miskin, kita pangkat tinggi atau rendah, kita bersedia ataupun tidak. Tak ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Syarat mati itu ialah hidup. Kita hidup, kita melangkaui ke arah kematian. Baik. Kepada tadi bila sedang keadaan nazak, saya cuba ajarkan dia la ilaha illallah sehingga dia boleh. Itu kaedah dia. Ada orang bertanya pada saya, Ustaz, macam mana pula kalau orang tu bisu? Pekak. Macam mana pula kan? Kita bisik lah macam mana pun. Kalau waktu hidup pun kita cakap dengan dia pun berapa kali dia. Kan. Macam mana nak ajar ni? Takkan nak bersilat depan dia? La ilaha illallah. Ikut. Macam tu kan. Tak perlu kita bersilat bagi bahasa isyarat pada dia. Kita buat saja kerana itu sunnah pada kita. La ilaha illallah. Terpulang pada Allah bagaimana cara dia nak jawab. Bagaimana cara dia nak berkata demikian. Sebab kalimah ini bukan kerana kita ajar dia ikut, tidak, tapi kerana izin Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quranul Karim, yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dia teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat. Maknanya kalau dia orang beriman, dia orang beramal soleh, pasti dia akan dapat ucap juga. Walaupun dia mati sendiri kat rumah. Berapa banyak kes yang kita dengar kan, meninggal seseorang kat rumah. Berapa hari dah mayat tu? 2 hari dah. Sendiri duduk seorang-seorang di kat rumah. Lalu ketika dia nak mati, siapa yang ingatkan kalimah tu pada dia? Orang beriman. InsyaAllah Allah yang akan sebut, yang akan ajar. Dia pasti akan sebut. Ini janji Allah. Wa yudillu mahu zalimin. Dan Allah boleh sesatkan orang yang zalim, orang yang maksiat, orang fasik, munafik dan sebagainya. Kalau Allah tak izinkan, dia tak akan dapat ucap. Walaupun yang ajar ketika itu ramai orang. La ilaha illallah. Dia dengar tuan-tuan, tapi kalimah tu tak keluar daripada gorah, kerongkong dia tak lepas.
Ini yang kita takutkan. Wa yaf'alu ma yasha. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Sebab tu kita ikhtiar ni kerana ini sunnah yang Rasulullah ajar kepada kita, buat pada orang yang sedang nazak. Ni yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, kita disunatkan untuk baca mana-mana ayat suci Al-Quran kepada orang yang sedang sakit, kerana Al-Quran asy-syifa. Quran itu adalah penyembuh, penawar. Ikhtiar kita. Maka bacalah antaranya surah Yasin, surah Ar-Ra'd. Itu antara surah-surah yang disarankan oleh alim ulama kita. Ataupun kalau rasa panjang sangat, bacalah surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Ini sebagaimana yang diamalkan ataupun dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakarat. Siti Aisyah membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kita boleh baca juga pada orang yang sakit. Ya, ini amalan ni kita buat, ya. Baik. Yang ketiga, tunaikan hajat pesakit selagi mana kita mampu. Apa dia nak, kita bagi selagi kita mampu. Dia minta air, bagi dia air. Macam pesakit yang saya kata baru meninggal ni, memang dia tak minta, macam mana nak bercakap pun tak boleh. Tapi kita nampak dari sudut wajah dia yang mana mencekung, bibir dia kering, kan. Dia memang tak minta, tak boleh minta. Lalu saya katakan adik dia, bang tolong ambil air. Okey, sudu ada tak? Sudu tak ada. Straw ada ke? Ada straw. Ambil sikit, kita buat macam tu kan. Titik kat mulut dia. Titik. Nampak macam dia nak minum. Nampak air tu. Sehingga dia bagi isyarat tak nak. Sama ada dia tepis tangan ke, nampak muka dia macam berkemut, berkerut di lahir dia kan. Maka waktu tu kita stop. Mungkin dia dalam keadaan sakit. Ya. Tunaikan hajat dia selagi kita mampu. Ya, kalau tak mampu, cakap baik-baik. Jangan marah dia pula. Tengah malam nak McD. Nak McD pula kan. Kau ni tak ada benda lain nak makan kan. Kau 3 pagi McD kan. Jangan marah dia. Sabar ya. Sekarang ni dah tutup. Besok pagi kalau nak sangat, saya orang pertama yang beratur kat drive-thru tu. Kan? Cakap macam tu. Lepas tu belilah. Beli 1 bucket tu kat dia. Nah, makanlah kau kan. Orang tengah nazak ni dia tak makan banyak bang. Dia ambil kepak ayam sikit je. Dah. Tak nak dah. Dah lepas hajat dia. Habis yang lebih-lebih siapa nak makan? Kita lah yang bedal. Kan? Jadi nak kata bahawa tunaikan hajat dia selagi mampu, dan sekiranya tak mampu, cakap yang baik-baik. Kerana apa? Kerana waktu itu syaitan juga nak ambil kesempatan. Dia mungkin menyerupai arwah ibu dia, arwah ayah dia, datang balik. Orang lain tak nampak, tapi yang nazak ni nampak. Mak datang ni, nak bawa kamu ke syurga. Mak sakit mak, saya haus, dia orang tak bagi air. Dia tak tahu saya haus. Mak datang bawa air daripada syurga. Kamu minum ni, kamu ikut mak ke syurga. Boleh mak, bagi sekarang ni saya haus mak. Tapi dengan syarat kamu kena keluar Islam. Dia cuba nak kufurkan kita. Keluar daripada Islam, masuk agama lain. Wa iyyazubillah min zalik. Kalau iman dia lemah, kalau tak ada orang yang ajarkan kalimah la ilaha illallah pada dia, kalau tak ada orang yang membacakan ayat Quran pada dia untuk memagar daripada gangguan syaitan, niscaya dia boleh jatuh kufur. Wa iyyazubillah min zalik. Ini kita takutkan. Di penghujung usia orang yang kita sayang jatuh kufur. Ya, ini yang kita perlu praktikkan dalam berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Selesai bab itu. Ada persoalan? Bab pertama ni? Ya tuan. Kalau orang yang sick kat katil, diusir kat katil, okey. Macam mana? Oh, kenikat, okey. Betul-betul. Kadang takut nak cabut wayar tu. Okey. Macam mana kita nak bantu dia? Baik. Kadang-kadang ada keadaan yang orang di dalam hospital, dia masuk wayar. Doktor kata terpaksa ikat kerana dia nak cabut. Itu memang tidak balas dia. Dia akan rasa sakit seluruh badan sampai dia tak kisah apa benda. Maka tu kaedah doktor lah. Jadi kita kat situ jangan tinggalkan dia, bagi dia semangat. Waktu tu dia perlukan kita. Kalaulah dia tak tak ikut cakap kita pun,
kita ajar saja, la ilaha illallah, berdoa banyak-banyak, ya Allah mudahkanlah urusan dia, ya Allah. Kalau hidup itu lebih baik bagi dia, ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Ya Allah, jika mati itu lebih baik bagi dia, ya Allah, permudahkanlah urusannya, ya Allah. Kita doa begitu kan. Bagi orang yang koma pula, koma macam mana kita nak ajar? Dia dah koma kan. Sama ada kita boleh dekat dengan dia ataupun dia koma dekat ICU, kita boleh tengok kat cermin dia. Macam mana kita nak ajar kalimah tu pada dia? Kita hanya sekadar lafazkan dan mudah-mudahan Allah sampaikan lafaz tu pada dia. La ilaha illallah daripada jauh kan. Kita hajat niatkan pada dia, ya. Baik, Allahu a'lam. Ada soalan lain? Ya tuan? Kalau kita berhadapan dengan perbuatan jenazah bukan Islam, boleh kita ajar dia lain-lain. Bagus. Terima kasih. Sebenarnya itu yang kita digalakkan, disarankan. Soalan yang sama juga saya pernah dapat ketika saya menyampaikan kursus begini bersama dengan pegawai-pegawai bomba dekat Batang Kali. Dia ada bahagian pelatihan kat sana. Jadi dia tanya, Ustaz, kami ni bomba kadang-kadang dipanggil, memang selalu dipanggil kalau ada kemalangan. Bila kami sampai ke lokasi, kami nampak ada orang yang nazak. Ada orang yang bukan Islam tengah nazak. Jadi boleh tak kami ni ajar kalimah la ilaha illallah pada dia? Kita kalau orang Islam kita ajar, kata dia. Maknanya ada anggota dia yang dihaskan untuk ajar, sementara yang lain potong besi ke apa kan. Saya katakan boleh bang. Itu yang terbaik. Sebab Nabi Muhammad SAW diutuskan kat dunia ini untuk memberi rahmat pada sekalian alam. Nak tarik seramai-ramainya masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kita ni adalah pewarisnya, menyampaikan risalahnya. Maka pada orang-orang begini kita ucaplah, ikut saya la ilaha illallah. Siapa tahu di penghujung usianya Allah bagi hidayah masuk syurga, Masya Allah. Bukan tak ada sahabat Nabi yang begitu. Ada seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya. Dia dulu orang yang menolak Islam, benci pada Islam. Kemudian waktu nak perang Uhud, tiba-tiba hatinya terbuka untuk masuk Islam. Nak perang Uhud, maka dia nak join tentera Islam memerangi orang kafir. Ketika itu Rasulullah membenarkannya. Lalu dia berperang dan dia gugur mati syahid ketika itu. Maka para sahabat kata, inilah manusia syahid yang paling beruntung. Dia mati syahid tanpa sempat solat pun. Maknanya kata tak sempat nak solat pun. Dia tak pernah solat sepanjang hayat dia, tapi mati syahid. Jadi benda begini tak mustahil boleh berlaku pada orang-orang lain yang sekalian kita yang bukan Islam. Sebab itulah kita bila tengok orang-orang kawan-kawan kita yang bukan Islam mati, tak boleh kita katakan sian dia masuk neraka dia kan. Kan. Tak boleh. Kita tak boleh mengambil kerja Allah untuk menetapkan waktu ke neraka dan sebagainya. Tak boleh. Habis kata orang kafir masuk neraka. Of course, Nabi sebut dan Allah sebut kafir tu tempatnya di neraka. Itu secara umum. Tapi kita tak boleh secara khusus. Jiran kita Cong mati besok neraka tempat dia tu. Tak boleh, kita pun bertentu nasib kita. Siapa tahu di penghujung usia dia Allah bagi hidayah. Walaupun dia mati ikut cara, diuruskan ikut cara mereka, dibakar dan sebagainya. Tapi kalau dia beriman, tetap juga selamat ke akhirat nanti. Maka sebab itulah kita sebagai Muslim, bila berhadapan dengan orang yang bukan Islam, apatah lagi kalau orang Islam, ajarkan juga kalimah la ilaha illallah. Terpulang pada Allah, nak bagi hidayah pada dia ataupun tidak. Sebab ini juga pernah berlaku. Di zaman Rasulullah SAW, abah saudaranya, siapa? Abu Talib. Ketika Abu Talib dalam keadaan nazak, Nabi nak ajar juga kalimah tu pada dia. La ilaha illallah. Begitulah keadaannya. Allahu Akbar kan? Allahu Alam. Ada soalan lain? Ada? Ya, Tuan Haji. Kanak-kanak belum balik. Baik. Walaupun kanak-kanak yang kita tahu yang mumaiz, maknanya berfikirlah, yang belum mumaiz tu 4 tahun ke bawah, tak kerti apa. 5 tahun ke atas yang boleh cakap tu kan. Kita buat juga, dia ucap la ilaha illallah. Kita tahu dah dia tempat dia kat syurga, tapi kita buat ni kerana ini sunnah Nabi. Kita buat ni pahala untuk kita. Itu kita cuba kerjakan. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Alhamdulillah. Baik. Seterusnya kita terus kepada bahagian yang kedua. Bagaimanakah berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baru meninggal, apa nak buat? Kebanyakan orang menangis, meratap, sedih, hibur sangat. Memanglah dari sudut hukum, tangisan itu adalah fitrah.
Boleh menangis. Nangislah banyak mana pun. Bahkan Nabi pun menangis bila anaknya, isterinya, saudaranya meninggal. Nabi menangis. Bahkan ulama kata sunat, bahkan sunnah untuk menangisi kematian ahli keluarga kita. Dan boleh menjadi bid'ah kalau siapa yang ahli keluarga meninggal tapi dia tak menangis. Kenapa begitu? Sebab Nabi tak pernah tak menangis ketika keluarga meninggal. Jadi kalau kita berlawanan sifat tu, satu lagi boleh jadi fitnah juga. Kenapa fitnah? Kerana tengok tu anak dia, ayah dia meninggal, elok je dia, tak menangis pun, gelak-gelak lagi. Mungkin boleh jadi fitnah bualan mulut orang. Maka bukanlah nak katakan tentang tangisan itu wajib, tapi nak katakan bahawa tangisan itu adalah fitrah dan boleh jadi pahala sunnah juga pada kita. Ya, baik. Berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, pertamanya, bila seorang tu meninggal dunia, kita akan ucap kalimah istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa basyirus sabirin allazina idza sabatkum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar bila mana timpakan ujian musibah kepadanya, mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, pada Allah jugalah kita semua pasti akan dikembalikan. Ini kalimah musibah. Ya, setiap kematian, kita boleh jadi setiap kesakitan, setiap kesulitan, kehilangan, kekecewaan. Ini kalimah dia, ya. Tapi kadang-kadang trend orang kita, lisan menyebut innalillah, tapi tulisan menyebut Al-Fatihah. Kan? Salam takziah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sekarang ni lagi bagus, dalam kurungan dibaca. Kan? Dia suruh orang baca kan. Salah ke Ustaz baca Fatihah? Tak salah. Saya tak sebut pasal bacaan tu betul ke tidak. Tak salah. Kita baca, niat nak hadiahkan pada si mati, insya-Allah Allah akan sampaikan. Cuma persoalannya ialah kenapa terima berita kematian yang kita baca kat Facebook, kat WhatsApp, kita balas dengan Al-Fatihah. Maka tak ada apa-apa manfaat untuk kita. Ucaplah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Baik dari segi lisan maupun tulisan. Taiblah innalillah, dapat pahala kat kita buat amal sunat ni. Kan? Perkara ini yang perlu kita biasakan. Ya, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kalau ada orang kata, Ustaz, saya daripada kecil ni memang dah ditrain oleh mak saya, kalau terima berita kematian kau kena ucap Al-Fatihah. Kalau ada orang nak rupa macam tu, macam mana nak buat? Tak apa, teruskan. Betul lah kata mak tu, teruskan. Cuma saya nak tambah depan tu sikit je. Abang mulakanlah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas itu nak sebut Fatihah ke Al-Baqarah ke Al-Insan ke terpulang kan. Innalillah wa inna raji'un. An-Nisa dalam kurangan dibaca kan. Terpulang kan. Yang penting bacalah, jangan tulis saja kan. Jadi kita nak betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ikutlah yang sunnah ya. Baik. Innalillah ni juga bukan hanya pada orang Islam. Orang kafir kalau meninggal pun innalillah juga. Tapi kita tak apa? Rip, semua nak diripkan. RIP, rest in peace. Berehatlah kau dengan tenang kan. Boleh ke? Tak boleh. Sebab itu ucapan mereka. Orang kafir dia meninggal dia ucap begitu. Tu budaya mereka, kita tak boleh ikut. Kita, budaya kita innalillah wa inna rajiun. Tapi dia bukan Islam. Yes. Dia tetap daripada Allah, dia tetap kembali pada Allah. Itu dia. Kan? Ya ke? Habis RIP dosa ke? Dosa sebut. Dosa terus. Haram. Kenapa? Kerana Nabi juga pernah ditegur oleh Allah Ta'ala. Bagaimana yang kisah yang saya kongsikan tadi, ketika pak saudaranya Abu Talib dalam keadaan nazak, Nabi ajar kalimah la ilaha illallah. Pakcik ikut kalimah ni. Kalau pakcik ikut, saya jamin tempat pakcik di syurga. Ketika itu Abu Jahal pun ada. Abu Jahal kata, Abu Talib, kau jangan ikut cakap Muhammad ni. Kau kena kekal dengan agama nenek moyang kita. Setelah dipujuk, dirayu, akhirnya Abu Talib kata, wahai anak saudaraku yang aku sayang, aku kekal dengan agama nenek moyangku. Matilah dia dalam keadaan kufur. Lalu Rasulullah sedih. Kenapa pak saudara dia yang dia sayang tak dapat dia selamatkan iman dia? Dan Nabi pun menyebut di sisi mayat pakcik dia, wahai pakcik, aku berjanji akan mohon Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa pakcik. Maknanya dia nak doakan pakcik dia. Lalu peristiwa ini ditegur oleh Allah Ta'ala, diturunkan surah At-Taubah ayat 113 yang berbunyi, tidak boleh bagi mana-mana Nabi
bagaimana Nabi dan orang-orang beriman mendoakan kepada orang yang musyrik, walaupun orang itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Maka Nabi bila mendengar Allah berkata demikian, maka Nabi pun tidak meneruskan hajat dia tadi. Kalau Nabi pun ditegur sebagai asbab hukum pada kita, maka kita pun lagi tak boleh. Ya, jangan kita sebut RIP, tegurlah kawan-kawan kita, anak-anak kita yang mengamalkan bila tengok kat Facebook ada orang yang bukan Islam meninggal, RIP. No, tulis innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah syiar Islam kita. Ya, baik. Dan juga kalau sebut innalillah ni bukan hanya pada orang, kucing mati pun innalillah, ayam mati pun innalillah, terpijak semut seekor, alamak, innalillah rajiun. Rotek motor mati, innalillah rajiun. Boleh juga kan. Pada kita lah kan. Baik. Kemudian kita tutup mata jenazah. Biasa mayat yang baru meninggal, orang yang baru meninggal ni mata dia naik atas, ataupun bila dia dah lama meninggal mata dia terbuka sikit. Itu biasa. Itu adalah proses alami unsur badan kita, biologi. Bila berhentinya darah, berhentinya urat-urat, segala function badan tak bergerak, maka dia akan mula bagi bola mata ni dia akan tersembul keluar sikit. Itu biasa. Maka akan membuka kelopak mata ni naik ke atas sikit. Kita yang ada kat situ jangan lari. Ya Allah, saka dah masuk. Ya Allah, kan terbuka termiar mata dia kan. Kita tutupkan mata dia ikut kaedah yang kita boleh. Cuba tutup, tak boleh tutup, guna kaedah minyak. Guna minyak. Minyak apa? Kat rumah tu ada minyak masak, guna minyak masak. Mahal lah Ustaz, guna minyak ikan boleh tak? Minyak ikan yang dah masak tu, dia godek-godek, boleh lah kan. Datang kucing jilat mata orang tu kan. Jangan guna minyak yang digunakan. Gunalah minyak baru, alah sikit dia pun kan. Janganlah kedekut sangat kan, urut kan. Minyak masak boleh, minyak zaitun boleh, baby oil boleh, apa saja yang ada kat rumah kita tu kita boleh buat. Minyak hitam boleh Ustaz? Jangan. Tak kena pada tempatnya. Saya kuliah saya dekat Langkawi, kursus jenazah macam ni. Dia kata, Ustaz, tempat kami banyak minyak gamat, bolehkah? Minyak gamat kata dia. Saya pun kata, ikut hampa lah. Kalau ada minyak cakapak nak pakai pun boleh kan. Terkebil-kebil masa mayat tu nanti kan. Yang logik. Ada juga yang tanya soalan. Teman-teman lah boleh tanya soalan. Dia tanya je, Ustaz, minyak petrol boleh? Muka macam serius kan. Saya kata, minyak petrol bang, haram hukumnya. Haram terus? Ya, pasal petrol mahal kan. Tak sesuai guna pada tempatnya kan. Hanya logik lah. Kita urut perlahan mata dia, perlahan bukan kat dalam, bukan titik kat mata dia. Kat Allah kita urut perlahan sampai tertutup. Dan sekiranya dah tutup, tiba-tiba terbuka lagi, jangan lari. Kita guna kaedah yang kedua kan. Ya Allah, buka lagi kan. Guna kaedah yang kedua. Apa dia? Cari batu-batu kerikil kat tepi-tepi jalan, tersepah tu kan. Batu kerikil tepi jalan tu, ambil, bersihkan. Pastikan itu adalah batu. Takut tak kucing ke tak kambing mana tahu kan. Kita tak kerti beza kan. Betul-betul ambil batu ni betul. Letak dekat kelopak mata dia tu. Tutup mata dia tu, letak kat atas tu. Untuk tujuan memberatkan mata dia. Ingat ya, kalau tak ada batu kerikil, jangan sekali-kali guna bata. Bata pun boleh lebih ke tak buat rumah saya ada lebih kan. Jangan ya. Guna kaedah yang ketiga. Apa dia? Kita guna alat yang ada sekeliling rumah kita. Yang paling mudah shilling. Guna duit shilling 50 sen yang besar tu. Raba poket, orang ada shilling lah. Guna. Letak kat mata dia. Ustaz, itu kan budaya bukan Islam. Dia letak duit kat mata tu. Itu memang budaya mereka, tapi kita bukan nak tiru cara mereka. Ini kaedah sahaja. Alat sahaja yang kita nak gunakan. Ya, kawaid fiqh menyebut al-umur bil maqasidihah. Setiap benda bergantung pada tujuannya. Innama amalu binniyat, bergantung pada niat kita. Niat apa? Nak menutup mata. Ini alat sahaja. Gunakanlah. Ingat ya, siapa yang tulis nota tu tulis betul-betul 50 sen. Takut tuan-tuan tersilap RM50. Tepek sini 50, tepek sini 50, tak jadi. Kelopak ada mata terbuka lagi ada kan. Ya, kita guna 50 sen tu. Ataupun ada yang guna sudu lebar kan. Untuk tutup mata tu tak apa, tu kaedah masing-masing ya, yang sesuai. Baik.
sekiranya tak boleh, kita satu lagi bab duit tu jangan biarkan lama sangat. Dah letak duit kat mata tu, lepas tu kita tutup muka dengan kain. Lepas tu dah lama terlupa. Pergilah ke dapur, layan tetamu datang, apa semua orang datang berziarah. Time tu lah orang pun datang, jiran-jiran pun datang. Diselak kain tu. Astagfirullah, mati duitan. Habis. Kecoh satu Rasulullah ni kan. Satu keramat habis tu. Jadi benda macam ni yang kita nak elakkan. Sebelum orang datang, alihkan. Kalau terbuka lagi, guna kaedah yang keempat. Kita guna selotip. Selotip kertas yang nipis gam dia tu. Ya, selotip kertas sebab apa? Bila mayat tu dia kena gam tu, kulit dia dah reput, dah mula tertanggal. Kita bimbang dia akan tersiat dengan kulit dia kalau guna gam yang berat, yang kasar sikit tu. Ya, jadi gam tu biar nipis sikit. Ingat selotip bukan double tape. Double tape, tak apa double tape kan. Ya, selotip takut tersalah tulis, stapler lagi dahsyat. Stapler gun tu tam. Tapi tuan-tuan, saya nak kongsilah. Kita tengok kadang-kadang jenazah yang bukan Islam ni, mata tutup rapat, elok je kan mata tidur. Kita ni kadang-kadang orang Islam meninggal, nampaklah macam mata dia terbuka sikit. Tapi ni elok rapat. Kadang-kadang mayat bukan Islam ni, bersih wajah dia. Saya pernah tengok jenazah bukan Islam. Kita uruskan jenazah orang Islam dekat hospital, lepas tu ada kasket keranda Cina tu keluar kan, bawa mayat. Kita nampaklah kat cermin tu, muka dia kan tengok. Ya Allah tuan-tuan, tersenyum muka kan. Husnul Khotimah ke ni kan, kita fikir kan. Terfikir dalam kepala otak ni Husnul Khotimah, apa pula tersenyum pula ni kan. Jadi masa tu tak fikir benda lain dah. Macam mana dah boleh tersenyum ni kan. Sampailah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, saya mengambil ilmu dalam bidang yang orang jarang ambil, iaitulah Science in Embalming and Undertaker. Tu sains pengawitan dan pengurusan mayat. Lepas tu orang panggil saya Ustaz Undertaker kan. Dan saya tak datang sendiri ni, saya bawa senjata saya. Ini senjata Undertaker. Apa proses yang dilakukan? Baik, tuan-tuan, bagi non-Muslim, setengah mereka bila meninggal, mereka tak terus ke bumi. Mereka tak terus bakar. Kadang-kadang dia mengambil masa 3 hari, seminggu, ikut upacara ritual mereka. Jadi nak menyimpan mayat lama, prosesnya pengawitan mayat. Perlu awet mayat tu untuk elakkan mayat reput. Bagaimana proses itu berlaku? Iaitulah dengan kaedah pertama, mayat tu dibersihkan. Bersih. Kemudian ni nak kongsi ni pengalaman untuk pengurusan jenazah non-Muslim. Sebab SPJM pun terlibat dalam pengurusan jenazah non-Muslim dari sudut logistik. Baik. Mula-mula kita akan pusingkan. Ni senjata kita. Kita bersihkan dia. Dengar. Sama nak buat. Dan kita akan toreh bahagian urat besar dia. Dekat dalam badan kita ni ada 2 urat besar, iaitu arteri dan vein. Tempatnya mana? Di leher kita, di bawah lengan, dekat atas ari-ari ni, ataupun celah kangkang kita ni. Ya, untuk keluarkan 2 urat ni, dia akan toreh. Biasanya kita akan buat dekat atas ari-ari ni. Toreh, kawasan dialisis tu. Cari urat. 3 lapisan kulit dibuka sehingga keluar urat arteri, dan urat inilah yang akan digunakan kiri sikit, masuk satu tiub untuk masukkan satu cecair formalin sebanyak 12 liter. Cecair inilah yang akan masuk ke dalam badan, yang akan mengeraskan segala organ badan. Dalam masa sama, di bahagian vein, darah besar, dia akan hiris, kita akan masukkan gunting tiub untuk keluarkan darah. 70% badan kita dipenuhi dengan cecair, antaranya darah. Semuanya dibuang keluar. Buang, dan ubat masuk, darah keluar. Ubatnya akan masuk sampai menjalar seluruh badan, sampai kat bahagian muka. Dia, tangan mayat tu akan mula mengeras. Sebelum dia mengeras, dia macam tanah liat, kita boleh bentuk badan dia. Termasuklah senyuman dia. Baik macam ni kata orang tu. Pada orang Filipina. Tapi tak adalah cakap Negeri Sembilan, cakap orang putih lah kan. Saya ahli bahasa macam ni Kita buat macam ni lepas kan, tersenyum mayat tu 5 minit dia tahan macam tu kan. Ya Allah, macam ni rupa kaedah Kemarin Cina tu ingatkan Husnul Khotimah, rupa ni kaedah dia kan. Tuan-tuan dia nak bagi rapatkan bibir dia tu, dia guna gam uhu.
Gamuhu dia buat macam lipstick. Kan. Mata dia semua dia titikkan gamuhu. Sebab tu lah tutup rapat tuan-tuan. Sebab tu macam tidur je kan. Kita jangan guna gamuhu ya. Buat macam tu. Jadi tak habis macam tu. Tak habis. Lepas dah habis ubat masuk, darah semua keluar, maka akan dikeluarkan satu besi. Nampak ni? Ni namanya teroka. Di hujung teroka ni tajam. Kelilingnya ni ada lubang-lubang. Lubang-lubang. Dan bahagian belakang ini, dia ada satu lubang untuk masukkan pipe untuk menyedut segala organ-organ dalaman. Dia akan tebuk satu perut lubang kat sini. Kita akan zoom, zoom, zoom. Menghancurkan jantung, hati, limpa, usus, pundi kencing, perut, buah pinggang. Semuanya dihancurkan, dibuang keluar. Dibuang. Sebab itulah organ yang mudah merepot, yang akan membusukkan mayat. Jadi untuk mengelakkan mayat cepat rebut, benda tu dibuang keluar. Tuan-tuan, nampak tak? Alhamdulillah, mujur kita orang Islam tak payah buat macam ni kan? Yes, mujur, Alhamdulillah. Tapi bagi orang Islam yang nak bawa balik keluar negara, ini kaedah yang dia guna pakai. Kan? Sebab itulah kalau kita ada keluarga yang ada kat overseas, Australia, London, ke mana-mana ada kat luar tu, meninggal, biarlah situ. Jangan bawa balik. Ya, ini kaedah dia. Yang saya terangkan ini hanya peringkat pertengahan. Kalau fully embalming, dia akan cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, segala sendi-sendi kita akan dicucuk dengan ubat. Sebab tu tuan-tuan, kita nampak jenazah keluarga kita di luar negara, sampai kat sini kita buka keranda, elok je mayat tu senyum. Memang luarannya cantik, tapi dalamannya hancur sehancur-hancurnya. Sebab tu jangan menyakiti mayat. Sebab tu Nabi sebut, mana kita meninggal, situlah ke bumi. Tak payah bawa balik. Tujuan saya belajar benda ini, pertama, untuk bagi pendedahan pada orang Islam, jangan bawa balik mayat. Kedua, supaya sebagai alternatif, sekiranya ada orang luar negara, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, yang banyak orang Islam yang kerja kat sini, dia meninggal, dia nak bawa balik ke luar negara. Kita orang Islam kurang kepakaran ni. Jadi yang selalu buat benda ni ialah orang bukan Islam. Bayangkan jenazah orang perempuan Islam dibogilkan dan dibuat perkara-perkara begini. Maknanya kita sebagai orang Islam tergamak kita biarkan saudara kita dibuat begitu oleh orang bukan Islam, orang kafir. Jadi sebab tu ini salah satu kaedah yang kita cuba untuk pelajari. Ya, baik tuan-tuan. Ini namanya embalming, pengawitan mayat. Dan sebab itulah kita tengok arwah Tok Guru Harundin meninggal kat California. Dia pesan awal-awal, kalau aku mati kat sana, jangan bawa balik mayat aku, kata dia kan. Biar ke bumi kat sana. Kenapa? Kerana dia tahu tentang kesan yang akan berlaku pada mayatnya. Dan yang kedua, dia tahu Nabi pernah sebut bahawa siapa yang meninggal di luar tempat kelahirannya, maka akan dibinakan syurga ikut jarak daripada tempat lahir sampai tempat dia meninggal. Berapa besar mahligai untuknya. Masya Allah. Sebab itulah kita ni ikutlah pada sunnah. Ya, baik. Ni saya nak cerita tentang kelopak mata ni. Kita Islam, kalau tak boleh tutup, jangan gunakan muhu. Kita ambil kapas yang terakhir sekali, letaklah kat mata dia. Tak boleh tutup juga, dagu selotip pun terbuka juga, ambil kapas, letak kat mata dia. Settle. Baik ya. Alright. Nanti tuan-tuan, di penghujung program ni jangan balik lagi. Saya akan tunjukkan satu video pelaksanaan embalming ni. Supaya tuan-tuan boleh nampak gambaran sebenar. Tapi ini adalah PNC kan, private and confidential kan. Tak boleh ditayangkan sembarangan. Baik. Kemudian sumbatkan kapas di kedua lubang hidung dan telinga mayat. Ambil kapas sikit-sikit, sumbat ke hidung, sumbat kat telinga, tujuannya untuk mengelakkan serangga-serangga daripada luar, lipas, langau, nyamuk, apa semua datang masuk ke dalam hidung dia, nak pergi ke organ dia. Kita blok dulu. Dan juga untuk mengelakkan cecair daripada badan keluar ikut situ. Sebab dia tekanan daripada dalam akan menolak air-air ni keluar. Maka kita tidak gunakan kita jangan biarkan begitu. Tutup dengan kapas. Dengan kuantiti yang sekadarnya. Bukannya banyak. Kita ni selagi boleh sumbat, dia sumbat. Boleh lagi ni. Upah lagi. Boleh lagi. Boleh lagi ni. Kembang hidung mayat tu. Bila kita nak uruskan, ya Allah, apa kembang benar hidung mayat ni. Ditarik keluar kapas tu. La ilaha illallah, ada bertekak ni ha. Astagfirullah.
Sakit mayat tu, kesian dia. Nasib baik dia tak boleh bangun. Kalau boleh bangun dia cekik orang yang buat tu kan. Sakit kan? Jangan kita seksa mayat. Baik, kapas kita letak sini, tutup telinga dia, dan kemudian keluarkan gigi palsu dan tutup mulut jenazah. Gigi palsu keluarkan. Sebelum rahang dia krem, keluarkan gigi palsu tu. Dia guna poliden? Boleh, cungkil dia kan. Dia guna gigi palsu yang dah tanam kat gusi pun boleh. Gigi palsu yang tanam kat gusi tu, kalau kita boleh cabut, ada alat kita, keluarkan. Tapi kalau tak boleh cabut, dah gam dah. Jangan pandai-pandai keluarkan kalau tak reti. Minta pelayar, layar minta kan. Spana ada spana. Spana nombor apa? 13 kan. Saya siapa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tap, cabut. Ya Allah, gigi betul. Sudah, tersalah pula kan. Sebab itulah kalau tak boleh cabut, jangan cabut, biarkan sahaja ya. Awak imam yang pakai besi kat gigi tu. Betul? Braces kan, pagar yang selalu budak-budak muda pakai tu. Kalau kita tak tahu cara nak tanggal, jangan mandai-mandai minta apa skrudraiber kan, cukik berdarah mulut mayat tu kan. Jangan seksa mayat, biar je, jangan seksa ya. Ini kaedah kita pakai. Baik, kemudian baik. Betul. Kenapa perlu tanggalkan? Sebab kita kena keluarkan segala apa benda yang bukan daripada asal badan dia selagi bertanggal. Macam contohnya kalau cincin kita kena cabut. Kan, kalau misalnya kata dia pakai apa je lah alatan yang ada pada badan dia, kita cabut. Tapi kenapa nak buka gigi? Takut nanti mengaibkan dia pula, tak ada gigi macam tu kan. Satunya ialah benda tu dari sudut keperluan dia ialah kita tak nak nanti ialah benda tu bukannya gigi betul, palsu, dan mungkin proses dalam lubang kubur tu lambat. Jadi dari sudut benda macam tu ada pandangan mengatakan bukan daripada badan dia, kenapa nak ke bumi sekali. Dia kita bila mati kita akan bereput. Gigi palsu tu mungkin akan bereput kaedah dia. Dan yang kedua pula, bila dah tanggal jangan biarkan ngengah je tu. Dia ada kaedah dia tutup. Ni kita bawa nak cerita ni. Kita nak ikat dah terlepas dah. Lupa pula saya. Ni kaedah dia. Kan, kita tutup ikut yang disunahkan oleh Nabi. Sebab memang pada dasarnya segala apa yang bukan daripada badan mayat kita kena bawa keluar selagi mana mampu. Kalau tak mampu tak apa. Contohlah kan, ada orang kata saya gigi kaki dia masuk besi. Perlu kita keluarkan ke besi kaki tu kan? Tak perlulah, takkan kita nak operate keluar. Maka benda tu tak boleh tanggal. Boleh tunjuk gigi palsu. Dia dah krem dah. Tak ada keperluan. Tak ada keperluan tak payahlah. Tapi kalau dia boleh keluar, kita keluarkan ke tak? Allahu'alam ya. Kadang-kadang kita risau risiko gigi tu meluncut masuk ke tekak dia. Lagi payah. Sebab benda tu kadang-kadang boleh jadi juga orang hidup pun apa kali tertelan gigi kan. Benda tu berlaku kan. Dari sudut begitulah ya. Baik, yang saya sebut tadi, saya lupa tadi. Kita ambil kain lipat panjang, ikat daripada bawah dagu dia ke atas. Ini namanya ikatan pocong. Ikatan pocong. Perkataan pocong tu asalnya daripada ikatan ni. Ya, sebab itulah kita ni mudah sangat menggelarkan hantu pocong. Kita pula kata bandar pucung, bukit pucung, fedah pucung kan. Perkataan pucung tu asalnya begini ya. Baik, kita ikat, ini pun adalah sunnah. Ada cara dia nak ikat. Ikatan dia ya. Baik, kemudian tukar pakaian jenazah dengan pakaian bersih dan mudah ditanggalkan. Baju dia ni kita kena buka. Ni kata dia pakaian apa yang tak kena pada dia, kita kena buka. Sebab apa? Ada kotoran pada badan dia, kita buat. Satu je yang tak perlu buka, iaitulah jenazah. Jenazah Rasulullah. Ketika Rasulullah dimandikan, jasadnya tidak dibuka pakaiannya. Nabi baju tak dibuka kerana Nabi ini kata Abu Bakar, sungguh suci wahai kamu Rasulullah, baik ketika hidup ataupun sesudah mati. Rasulullah ni suci. Yang kedua yang tak perlu ditukarkan pakaian dia siapa? Orang yang mati syahid. Tak perlu buka pakaian dia. Biar pakaian buluman darah tu menjadi saksi kematian dia. Selain daripada itu najis. Waktu kita kena tukar pakaian dengan pakaian yang bersih dan mudah ditanggal. Antara apa? Iaitulah kain batik kita pakai. Bila kita tukarkan pakaian dia ni, pastikan aurat tutup sepenuhnya. Ini depan tutup dah, belakang tak tutup. Bila time nak angkat mayat tu,
orang yang duduk kat bawah dia boleh nampak. Oh, besar tanda lahir dia tu. Kan, benda ni mengaibkan dia. Tutup. Ya, tutup atas bawah. Kalau perempuan pun, pakaikan kain tudung kat dia. Ini bila selak muka dia ni, nampak rambut dia mengebang macam tu kan. Kenapa tak pakai tudung dia ni? Tak apalah Ustaz, arwah dia dulu pun free hair. Free hair tu dia punya pasal. Waktu hidup antara dia dengan Tuhan. Tapi bila mati, urusan tanggungjawab kita. Fardu kifayah. Tutupkan dia. Baik, ini kena jaga. Banyak orang terlepas pandang bab ini ya. Baik, kemudian pastikan aurat dia semua tutup. Dan kiamkan tangan dia, ikatkan sendi-sendi jenazah, kiamkan tangan dia. Orang yang baru meninggal dunia ni, dia masih lembut. Masih lembut, mudah. Lama-lama darah beku, dia akan mula keras badan dia. Cramp kan. Jadi kita ikat tangan dia, kita ikat. Kemudian lutut dia kita rapatkan, ikat lutut dia. Dan juga di antara dua ibu jari kaki ni kita ikat supaya kaki dia lurus tegak macam tu. Itu kaedah dia. Pernah berlaku tuan-tuan, saya dapat kes. Orang tu meninggal pagi. Dia meninggal malam tadi. Tapi kes tu baru diterima pagi, pukul 8. Ustaz, tolong uruskan ayah saya. Kita pergilah ambil jenazah dia. Sampai-sampai tengok arwah tu masih dalam keadaan berpakaian malam tadi. Baju Melayu, kain batik. Kain plekat dia tu lah. Maknanya bukan pakaian yang dia dah buka. Jadi saya kata kat anak dia, kenapa tak saya aturkan ayah ni? Tak tahu Ustaz, kami tak tahu kan. Serah pada Ustaz lah. Tak apalah. Bila kita nak buka baju dia, dia dah mula keras. Jadi susah nak buka. Saya minta izin gunting ya. Gunting lah Ustaz. Gunting lah baju you. Gunting kan, nak macam mana kan. Kemudian masa kita dengan najis dia tak buang kan, pampers dia tak bersihkan, kita pun bersihkan lah. Bersihkan. Sebab itulah sebelum kita nak mandikan jenazah, apa saja najis kita kena bersihkan. Clear kan? Sebelum orang datang kan. Kemudian waktu saya nak kiamkan tangan dia tu, tak boleh sangkut. Tak boleh kan. Tak lepas. Urut lambat kali sebab dia orang tua, 90 tahun umur dia. Kurus sangat. Anak dia 4 orang lelaki. Lepas tu bila tengok tak boleh, saya katakan kepada anak dia, bang minta maaf ya, arwah ni kita tak boleh nak kiamkan. Nanti waktu kafan saya akan buat tangan dia macam ni je. Boleh ke Ustaz, kata dia. Boleh, tak ada masalah, tak salah pun kan. Okeylah, ikutlah apa yang Ustaz tahu kan. Adik dia yang nombor 4 tu, yang tak adik jugalah, 50 lebih umur dia kan. Ustaz, kata dia, mana boleh, ni ayah saya nak sempurna macam ni, kata dia. Dah saya tak boleh buat, kita nak buat macam mana? Tak apa Ustaz kan, saya ada belajar. Abang ada belajar kursus? Ada. Kenapa tak settlekan orang tadi? Lupa, kata dia. Ni masalah orang kita, belajar, lupa kan. Tak apalah. Tapi kalau tak boleh jangan buat bang. Tak apa. Dia minta minyak, kita bagi minyak, sapu. Dia sapu sendiri dia cuba. Saya nampak macam tak boleh ni, tak boleh pergi ni. Boleh Ustaz. Semua orang terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia macam ni kan. Tergamang semua sekali. Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku kan? Kau yang buat kan. Semua kan. Saya tengok muka masing-masing merah padam. Muka yang buat tu pucat, lagi pucat daripada bapak dia. Macam ni kan. Abang dia kata, Ustaz, patah ke tu? Dah bagi soalan kebat pula. Kita dah pelik, apa pun aku nak jawab ni kan. Saya tengok sesuatu apa nak jawab, Ustaz, patah ke tu? Dia lagi sekali lagi kan. Saya segala fatwa apa semua dah masuk dah, benda jawab dia fikir-fikir. Tak boleh ni kan. Last sekali nak nampak macam suasana tegang. Sabar bang. Tak patah pun. Tak patah. Habis dia bunyi tak tadi buat apa? Biasalah otot kita peram. Lengah, bunyi otot je tu. Saya cuba kata begitu. Dah kita tak payah bisik-bisik lah. Bang, tak payah kita kiam dia. Biar tangan dia macam ni, tak apa. Kan? Saya ingatkan dah settle dah. Rupanya abang dia pun marah. Nasib baik tak patah, dia kata ke adik dia. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Ya Allah, tergamam kita kan. Dalam hati kecil saya kata, nasib baik aku tipu dengan patah pun. Sampai ke hari ni dia tak tahu kan. Tolong ya sampai sini je Kalau dia tahu, saya tahu kat mana saya nak cari kan. Dah buat rakaman lah. Tolong bahagian saya cakap tu mute kan. Baik, ini cerita sebenarnya ya. Tapi nak katakan bahawa keadaan mayat ni kadang-kadang tak seperti yang kita nak uruskan. Ada mayat yang saya pernah jumpa, begini tangan dia.
Nak bawa turun tak boleh. Tak boleh. Badan dia besar gini. Kenapa macam tu tak tahulah. Malam tadi dia layan PL ke Netflix ke, tak tahu. Macam ni relax kan. Jaga-jaga tengah santai sangat tiba-tiba heart attack kan. Tak boleh bawa turun. Macam mana nak buat ni Ustaz? Tak boleh apalah. Kita macam tu je lah. Mandikan macam ni, kapankan macam ni. Bila kapan tu, kain kapal dia kembang lah sikit bagian kepala tu. Datang makcik tu, apa kembang bonah kepala dia ni? Shhh, dia makcik kata, tu tangan dia. Astaghfirullahaladzim, mulut jahat tu dah. Sebab tu kita kalau datang tengok jenazah, diam, jangan cakap apa-apa. Nampak benda-benda pelik, jangan tegur kan. Benda macam ni mengaibkan keluarga kan. Tak kisahlah macam mana keadaan mayat pun. Kami punya tim SDJM Terengganu pernah jumpa satu kes yang rare, kata dia. Ustaz pun tak pernah jumpa kes ni, kata dia kan. Apa dia? Dia tunjuk gambar satu gambar, macam ada satu bentuk. Apa tu? Buka je kain tu, rupanya mayat tengah bersila. Macam ni lah kan. Mayat bersila, mati bersila. Apa tak baringkan mayat tu? Saya kata, tak boleh Ustaz. Bila kita baringkan dia, dia pun macam bersila baring. Tak boleh. Hantar ke hospital tak? Tak. Polis kata boleh uruskan dah sebab dia orang tua. Tak payah dah nak hantar hospital. Permit pun dah keluar. Macam mana nak buat Ustaz? Buat je lah macam mana nak buat kan. Uruskanlah mandi dia keadaan macam tu bersila. Kapan pun nak macam keadaan bersila. Kita solat pun dia keadaan bersila macam ni kan. Boleh macam jugalah kan solat orang bersila kan. Rasa something juga kan. Tapi tu keadaan dia. Ke bumi pun begitu juga. Ini keadaan mayat kan. Kita tak boleh nak jangka kan. Jadi kesimpulannya, apa saja keadaan mayat yang itu dia mampu untuk dia, kita buatlah. Tak kisah begini keadaan dia ke, keadaan begini ke, buat imam macam ni ke kan. Tengok Atur Romi dengan cucu kena heart attack. Tak boleh buat turun, tak boleh. Macam biar je kan. Macam mana? Biar je lah. Tapi tak pernah berlaku lagi lah Baik, jadi kita nak katakan bahawa mayat ini kita akan jumpa dengan pelbagai-bagai bentuk kat luar sana. Kalau mayat reput tuan-tuan, kita kalau mayat orang lain kita tak kisah sangat. Tiba-tiba ditakdirkan Allah Ta'ala yang meninggal tu keluarga kita sendiri. Dah berbau dah mayat dah kan, 3-4 hari. Ulat pun dah gemuk-gemuk kan. Langau pun dah terbang sana sini. Busuk dengan air mala tu. Air mala tahu? Air mala tu ialah air dalam badan mayat yang dah mati. Mayat tu bila dia keluar, air tu kalau kena kat baju, baik buang je baju tu. Tak guna nak bersihkan dah, tak hilang. Kalau kena kat tangan, cuci dengan tanah, baru dapat hilang. Air dia busuk. Jadi kita ni kadang-kadang bila nak angkat jenazah, bawa keluar ke masjid ke hospital ke, dia akan panggil, waris mana waris? Kita pun tak nak kena pergilah kan. Kalau orang luar kita berlari, tolong angkat mayat ni. Sudah kan. Kita tak tahan. Apa tips dia kita nak marapi mayat yang berbau ni? Ada tips dia tuan-tuan ya. Pertama, kita kalau mayat tu dalam bilik, jangan acah-acah. Kita jangan acah. Acah apa? Acah masuk, tak tahan keluar. Masuk balik. Keluar masuk, confirm muntah. Ya, jangan kita acah masuk, dia akan jadi mual. Habis macam mana? Masuk bilik tu, tutup pintu rapat, kunci pintu, pelak semua. Hidu bau bilik tu. Baunya tak tahan ni, muka merah dah. Kepala otak dah masuk dah kan. Bau hembuskan. Tu tips dia tuan-tuan ya. Hidu ya. Kemudian telan sikit elok. Telan elok tu. Itu tips dia supaya dia neutral dalam badan kita. Apa? Jadi biasa. Ingat saya kata hidu dalam bilik. Bukan tuan-tuan lurus sangat pergi hidu kat mayat tu. Itu buang tebiat namanya kan. Hidu suasana bilik tu ya. Ini tips dia. InsyaAllah bau tu akan kita selesa. Maknanya tak adalah tak tahan sangat. Ya. Dan satu lagi tips saya baru dapat semalam. Saya semalam kursus dekat Masjid Bulat PJ. Jadi imam dia tu pun orang yang dalam pengurusan jenazah juga. Dia kata bila kita berhadapan dengan mayat tu, jangan kita ludah. Mana ludah? Kan? Jangan. Itu confirm kita tak lalu makan 3-4 hari kata dia. Jadi tu tips dia lah. Maknanya satu lagi untuk mengelakkan aib keluarga dia tengok apalah bayang. Jadi sebab tu tuan-tuan, mayat ini first kali kalau mayat reput, mayat busuk, kita letak dalam mindset kita, jangan fikir tentang keadaan mayat tu. Kita fikir nasib diri kita. Besok kalau aku matilah ditakdirkan macam ni, entah orang pun tak nak uruskan aku. Kita fikir tu diri kita. Sebab secara logiknya tak ada orang yang dalam hati dia atau fikiran dia kata, besok kalau aku mati aku nak mayat aku reput sendiri. Tak ada. Tak ada orang secara logik ni kan. Maka siapa yang nak jaya tu? Tak ada. Itu adalah takdir Allah kepada dia. Kita buatlah macam biasa. Ya, kadang-kadang nak angkat mayat tu, tarik tangan dia, zoom, tertanggal kulit dia, licin.
Tu keadaan mayat. Sebab itulah ada kaedah cara nak mengangkat dan sebagainya, ya. Baik, tu mayat reput. Baik. Kemudian letakkan sesuatu benda yang sederhana berat di atas perut jenazah. Biasa kita letak apa? Gunting kan? Biasa orang dapat gunting kan? Dan mana pula datang gunting ni? Ni mesti syirik ni, kurafat ni kan? Tapi inilah jawapan yang saya selalu dengar daripada penulis saya kuliah sampai ke Sabah kan. Jauhnya kan. Tapi bila kita tanya soalan tu, gunting. Kenapa gunting? Kenapa? Kerana untuk perut ini bila dia dah meninggal, angin akan masuk daripada rongga-rongga terbuka dan akan berkumpul dalam bahagian perut, perut akan mengembung. Jadi untuk elakkan perut itu mengembung, kita letakkan sesuatu benda yang sederhana berat. Tujuannya untuk elakkan perut ni terus naik kembung. Maknanya kata tahan dia dengan benda yang sederhana berat. Tapi kenapa gunting? Tak jadi masalah pun kan. Nak guna telefon pun boleh, nak guna air botol mineral pun boleh, nak guna apa saja, remote control, remote aircon pun boleh. Boleh. Asalkan yang logik. Jangan kita angkat LCD projector pula letak atas tu kan. Boleh lah ni kan. Jangan, tak logik kan. Dah kenapa gunting? Ada juga soalan macam tu. La ilaha illallah. Gunting ni tujuannya bila tukang mandi ni nak guntingkan kapan, dia tanya, ada gunting tak kat rumah ni? Tu kat perut mak tu. Senang dia capai. Itu saja. Tak ada masuk lain kan. Jauh sangat kita fikir kadang-kadang. Padahal benda tu biasa saja. Nah, ni kaedah-kaedah yang juga pakai orang dahulu, ya. Selain daripada itu, kita letakkan wangi-wangian pada mayat. Letak wangi, minyak wangi ke. Ada orang bakar. Kaedah orang dulu bakar. Bakar setanggi, kemenyan. Kita tengok asap-asap ni, mesti ada bela saka ni kan. Nak bagi makan saka lah tu. Tak, tujuannya nak mewangikan rumah kan. Kau jangan nak action sangat lah cakap orang bakar-bakar ni bela saka. Mentang-mentang lah kita zaman sekarang ni tak payah bakar-bakar. Gantung kat dinding je, 5 minit MBPU kan. Belagak kata orang bakar-bakar tu. Ini cara orang lama. Tujuannya nak menutup bau mayat. Ini kaedah dia tuan-tuan, ya. Baik, selesai bab ini. Ada soalan? Ada? Ya tuan, Najib. Kedudukan mayat di rumah. Baik, betul juga tu. Mayat di rumah macam mana kedudukan dia? Biasa kita buat macam mana? Kaki Katakanlah sana kiblat, saya madhab sekarang ni, sana kiblat kaki macam tu. Betul kan? Selalu kita buat macam tu. Bila tanya pada orang, kenapa mayat ni menghadap kiblat? Menghadap kiblat lah ni. Macam mana kata kaki tu menghadap kiblat? Cuba ustaz bangunkan mayat tu. Kan menghadap kiblat? Ya ke? Masalahnya kenapa bangunkan mayat tu? Kan? Jadi kenapa buat macam tu kan? Jadi persoalannya, betul ke itu yang dikatakan menghadap kiblat? Kalau betul itu keadaan menghadap kiblat, kenapa mayat dalam kubur kakinya tak menghadap kiblat? Dalam kubur macam mana keadaan dia? Mayat mengiring ke arah kiblat. Rusuk kanan dia ni, kalau Indonesia sebut lambung kanan ni, yang akan mengiring ke bawah, yang sebelah kiri ke atas, dia akan menghadap kiblat mukanya. Maka itu yang dikatakan menghadap kiblat. Habis kat rumah macam mana kita nak mengiringkan dia? Tak payah mengiringkan dia, kita baringkan biar rusuk kanan ni yang menghadap kiblat. Dah kaki, tak boleh ke? Bukan dari sudut hukum tak boleh, tak ada masalah, ya. Cuma dari segi adab kita belajar adab. Ya, kalau depan mak ayah kita ulur kaki, adab tak? Tak beradab. Depan mak guru kita ulur kaki, tak beradab. Baik tumbah tempat kita kiblat, kita nak buang air pun tak boleh kita nak menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Kan? Ini adab kita baik tumbah. Patulah kaki pun bukan adab yang baik kalau hulu pada kiblat. Ya, adab bukan dari sudut hukum. Kalau setengah orang tu kata, bulikkanlah, ni memang hadap kiblat, kata dia. Silakan. Tak ada kata kesalahan pun. Kat kampung ni memang daripada dulu lagi kaki yang mana kiblat, memandai ustaz cakap kan. Ikutlah cakap dia kan. Saya bukan cakap pasal salah hukum, tapi adab kita kepada Baitullah, ya. Jadi kedudukan yang sebaiknya ialah rusuk kanan ni yang menghadap kiblat. Maknanya sana kiblat, mayat tu dibaringkan sini kepala, kaki sini. Macam kedudukan kita nak solat dia. Okey, Allahu a'lam. Ada soalan lain? Ya tadi? Doa.
Baik, doa secara khusus tak ada, tapi kalau kita nak ambil doa, boleh amalkan doa sebagaimana nak turunkan jenazah ke liang lahat. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah dengan nama Allah dan atas jalan Rasulullah, atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Bismillahi ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun boleh kita buat, insya-Allah, ya. Baik, ada soalan lain? Dia tanya? Muka dia? Bolehkah tengok muka dia ataupun hadkan orang masuk? Baik. Alright, terima kasih. Soalan tadi ni, bagaimana kalau orang nak ziarah jenazah? Betul ke semua orang boleh tengok wajah dia ataupun hanya keluarga tertentu sahaja, hadkan pada keluarga tertentu? Maka itu hak waris yang menentukan. Terpulang pada waris, dia nak bagi orang tengok wajah keluarganya ataupun dia kata, minta maaf ya, keadaan mayat ni kurang sesuai untuk dilihat, dia nak jaga aib mayat, maka kita nak tunjuk pada waris sahaja. Terpulang hak waris, ya. Sekiranya jenazah dah siap kafan, dah tutup dalam muka dia, kemudian kawan dia baru sampai nak tengok muka arwah, kena minta izin waris. Tak boleh imam ke tukang mandi mayat ke, buka je lah, tak boleh. Dia kena minta izin waris dulu. Bang, minta izin ni, ada kawan ni baru sampai nak tengok. Tak boleh kata dia. Tak boleh lah. Boleh buka lah ustaz, baru buka. Ya, kena hak tanya pada waris, tu hak waris, ya. Baik, soalan lain? Bang? Baik, apakah hukum post-mortem mayat yang kadang-kadang makan masa lama, sehari dua hari kan? Baik, post-mortem bedah siasat, kita berpandukan pada Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2004 mengatakan harus bedah siasat post-mortem ke atas mayat yang ditentukan. Maknanya tentukan ialah polis yang tentukan, kena post-mortem kerana jenayah, kerana kemalangan, kerana hal-hal yang tak dapat nak dirungkaikan, maka ada keharusan kat situ. Jadi macam mana pula dari sudut masa lama? Itu terpulang kepada kaedah yang ada pada hospital. Kadang-kadang meninggal Ahad, pegawai yang tugas tak ada, kena tunggu esok. Maka dalam hal ini terserah pada orang yang berkuasa lah. Kita ni kalau boleh nak elak-elak, nak cepat keluarga kita, tapi kita tak mampu, jadi kita tak menanggung dosa, ya. Yang menanggungnya ialah orang yang melewatkan, di pihak yang berkuasa lah. Di sini kita kena tahu hukum postmortem adalah harus. Tujuan dia apa? Banyak. Antaranya untuk menyelesaikan kes-kes jenayah ataupun nak menyelesaikan isu tuntutan-tuntutan kemudian hari, insurans, takaful dan sebagainya. Benda ini penting, ya. Kalau disebutkan tak sakit ke mayat tu, tetap akan rasa sakit. Sedangkan Nabi pun suruh kita ni mandikan mayat dengan sopan santun. Mandikan mayat perlahan kerana dia baru lepas merasai sakaratul maut. Nabi, luka badan dia ni banyak, maka jangan kasar kat dia. Itu mandi, ini kan pula kita potong badan dia, sakit tak? Dia tetap akan sakit. Habis kenapa buat juga? Ini pertimbangan ulama kepada kaedah fiqh yang menyebut mudarat dihapuskan dengan mudarat. Apa dia? Mudarat besar, mudarat kecil. Mana pertimbangan yang lebih berat? Kalau tak postmortem, anak-anak isterinya tak boleh buat tuntutan takaful ke insurans, maka isterinya itu akan menanggung mudarat keluarganya. Kalau buat postmortem, arwah ni akan rasa sakit. Maka dari sudut pertimbangan mana lagi mudarat? Tentulah pada isteri ataupun anak-anak yang tinggalkan ni, sebab dia perlukan hidup, terus hidup, memerlukan dana belanja. Maka dengan jalan itu yang boleh, maka itu yang diharuskan. Ya, maknanya mudarat itu lebih besar. Kalau kau kata tak apa, saya tak nak buat postmortem, maka dia ada kena declaration, sign borang, tak nak postmortem, tak nak tuntut apa-apa. Maka di situ pilihan keluarga. Cuma bagi kes jenayah, kes kemalangan, di situ undang-undang menetapkan perlunya postmortem. Wallahu a'lam. Soalan? Ya kan? Pecah. Baik. Mayat yang pecah, sama ada digiris lori ke, masuk dalam mesin ke, lalu kereta api ke, hancur. Macam mana nak buat ni kan? Maka dalam hal ini biasanya hospital akan ambil untuk postmortem. So kita akan dapat badan yang hancur tu lah.
Macam mana? Kita sediakan kain kafan yang ada plastik di atasnya, ambil daging-daging tu, bersihkan darahnya, kita letak. Bersihkan, letak. Tirus dengan air bidara ke apa, letak. Kemudian bungkuskan macam bunjut tu. Dah siap bunjut tu, masukkan ke dalam, masukkan ke dalam macam kuali lah. Masukkan dalam bekas kapur untuk solat jenazah. Maksudnya begitulah kaedah dia, ya. Baik. Soalan lain? Muslimat ada? Apa? Dalam IG? Kalau ada ni, perlukah dibersihkan ketika waktu jenazah di rumah atau dibersihkan ketika kuku warna? boleh? Pakai apa tu? Q-tag, Kalau ada warna pada kuku, kalau kita boleh hilangkan, ya. Betul juga kalau rambut color, rambut dia macam traffic light, hijau, kuning, merah kan. Tak buang, tak hilang-hilang kan. Macam mana nak buat ni kes seperti ni? Ataupun ada orang yang bertatu badan dia kan, dia buat tatu gambar rimau, gambar monyet, gambar naga kan. Perlu tak kita buang kan? Okey, jawabnya kalau ada tatu kita kena siat kulit dia. Kalau ada kuku kita kena patah kuku dia. Kalau ada rambut kita kena botak kan. Maka jangan buat macam tu. Ya, jangan buat benda begitu ya. Kita dengar pun kejaram ya. Sebab Islam bukan begitu caranya. Kalau tangannya bertatu, biarlah, tak hilang nak macam mana. Kita lalukan air saja. Kecuali tatu yang dia makan chewing gum percuma tu kan, tampal. Dulu kita beli kan. Itu boleh tanya dah hilang dah. Itu tak apa. Kuku dia, kalau tak boleh kikis, tak boleh apa, jangan kikis lah. Maknanya kita guna alat, guna ubat ke apa, tak hilang, lalukan air saja. Rambut dia pun kita dah guna macam alat, tak hilang, guna sabun, shampoo, tak hilang, biar saja. Habis sah tak mandi dia? Sah tak sah. Perlu tayamum tak? Tak perlu pun dari sudut hukum, sebab kita dah mandikan dia. Tayamum jenazah ini hanya berlaku sekiranya mayat tak boleh kena air. Ataupun tak boleh kena air tu maksudnya kalau dia terbakar ke, ya. Ini keadaan yang tak membenarkan mayat, ataupun dia ada masalah kulit ke, tu ya. Tapi dia dah boleh mandi dah, cuma halangan yang tambahan ni je, tak boleh kena air. Terserah pada Allah, kita buat sekadar yang menyempurnakannya, kawasan yang boleh dicapai saja. Mana-mana dia biasa, tak payahlah kita nak rumitkan keadaan benda tu ya. Wallahu a'lam. Soalan? Pengurusan mayat transgender macam mana? Soalan dia, uruskan jenazah transgender. Jangan bayangkan seseorang. Mayat transgender ni kita tahu lah, mayat pondan kan, yang dah mengubah keadaan dia. Dia beza yang punsa. Punsa ni mempunyai dua alat kelamin. Ya, lelaki punya ada, perempuan pun ada. Tapi dalam hal ini tengok pada kecenderungan hidup dia. Kalau dalam IC dia tulis nama lelaki, tapi keluarga kata dia memang hidup cara perempuan, maka uruskan cara perempuan. Ini bagi kes punsa. Adapun kes transgender yang mengubah jantina dia, elok-elok ada, tiba-tiba dipotong jadi macam perempuan contohnya, maka dalam hal ini siapa yang kena uruskan? Orang lelaki ke perempuan? Ya ke? Dah macam perempuan dah bentuk dia. Siapa kena uruskan? Hukumnya siapa? Pondan juga. Dah jenuh nak mencari pondan pula kan, mana satu? Hukumnya tetap lelaki yang kena uruskan, kembali pada fitrah dia. Habis macam mana aurat dia? Macam ada pula aurat dia kan? Aurat pondan macam mana? Kita kalau mandikan jenazah lelaki, kita tutup di antara pusat hingga lutut. Kalau jenazah perempuan, kita lebihkan sedikit bahagian dada hingga lutut. Bila orang perempuan nak mandikan jenazah perempuan, dia tak boleh selak kain macam tu nampak dada. Tangan dia sahaja yang bawah kain tu. Pondan macam mana pula aurat dia? Tetap pusat hingga lutut. Habis tu, dari segi aib dia kita kena tutup juga. Tutup bahagian dada dia. Kalau tak tutup, akan jadi dua musibah. Musibah pertama, orang akan nampak aib dia. Oh, macam tu mana kan? Sudah dosa pada kita sebab membuka aib dia. Ya, tak boleh. Musibah yang kedua ialah jatuh fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Kita kena fitnah kan. Jadi kita kena tutup juga, lalukan tangan saja. Jangan main-main ya. Saya pernah uruskan jenazah pondan. Pernah. Ya. Sampai-sampai kat hospital, budak hospital cakap, "Sorry lah Ustaz, orang perempuan lah, mayat perempuan." Kita pun angin lah. "Kau tahu tak aku menghadap jam datang sini petang-petang nak baru orang balik kerja." Saya sabar Ustaz, masuk dulu.
Kita pun telik lah, dah kata mayat perempuan, suruh masuk buat apa? Masuk tuan-tuan, dalam bilik, sebelum bilik mayat tu, bilik luar tu, nampak ramainya perempuan. Masalahnya lawa-lawa. Ni Rafizah ada, Rafajrah ada, Steriliza ada. Ya Allah, pulau benar ni kan. Sekali dengar suara, ya Allah, Farid Kamil Zulifit, ya Allah, jantan rupanya kan. Baru tahu hakikat sebenar. Masuk dalam bilik tu, memang nampak macam perempuan sebiji. So kita buatlah macam cakap tadi, tutup antara dada hingga lutut dia, buat macam biasa. Time tu keluarga dia tak ada. Yang ada kawan-kawan dia juga sama spesies macam dia. Kan 2-3 orang kan. Ustaz, ni time ni nak ceritalah juga. Dia 3 orang. Sesama orang ni berbual lah kan. Tiba-tiba salah seorang ni timbulkan persoalan. Ustaz, lepas ni nak solat jenazah kan? Kat mana? Kat sini. Kita orang boleh tak solat Ustaz? Saya pandang dia. Dia pakai baju macam baju yang seksi tu kan. Boleh, bersalah pula kan, solat je lah nanti. Kawan dia yang kedua tu nak tanya, tapi Ustaz, kita orang pakai macam ni, macam mana? Kata dia kan. Saya pun pandang dia, awak pun tahu kan awak siapa? Maknanya lelaki kan, tahulah diri dia kan. Awak nak bahas mana? Datang yang ketiga dia pula bagi salam kebat. Ustaz, ada telekung tak sini? Kata, astagfirullah kan. Kau ni aku mandikan kau kan. Jadi itulah hakikat dia kan. Selayang je lah nanti kan, buat apa nak telekung kan. Engkau jantan kan. Jadi inilah hakikat dia. Jenazah pondan orang lelaki yang kena uruskan. Cuma jangan kita ceritalah aib dia. Keluar daripada bilik mandi tu, ya Allah, mayat tadi begini lah kan. Jangan, diam je kan. Jangan kita sembang apa-apa. Baik, soalan lain? Betul ke masa buat postmortem, kalau ada organ-organ yang elok akan diambil keluar? Betul ke postmortem organ-organ yang elok, jantung ke lawa jantung ni simpan? Kadang kita fikir macam tu kan. Tak payah buat postmortem lah, nanti dia ambil kapas masuk dalam dada, jantung semua dia jual. Tuan-tuan ingat macam jantung lembu, paru-paru lembu kan, boleh makan. Kita punya jantung ni kalau dah meninggal, dia dah tak berfungsi. Macam mana nak degupkan dia balik? Ada orang kata jual organ. Tak semudah itu. Ya, mayat yang dah postmortem, orang yang bahagian berasiasat, dia tak dibenarkan bawa keluar apa saja organ dalaman badan dia, kecuali untuk kajian dia. Itu pun ada detail yang perlu diselesaikan. Ya, dia dah keluarkan semua, dia kena masukkan balik. Orang yang berasiasat forensik tak dibenarkan sewenang-wenangnya membuang organ dalaman ni, tak boleh. Adapun embalmer macam saya, kita boleh keluarkan organ-organ ni. Sebab tapi bezanya pula ialah forensik berasiasat, mereka boleh bedah mayat. Kita embalmer tak boleh bedah mayat. Sebab tu kita boleh tebuk je satu lubang. Maka sebab itulah kadang-kadang bila mayat yang yang ada postmortem, kemudian keluarganya nak bawa balik keluar negara, maka biasanya saya akan pesan pada forensik ke apa ke, kita minta ihsan dia, nanti organ-organ ni masukkan dalam plastik, lepas tu letak dalam badan dia. Masa kita nak embam, kita akan buka balik jahitan tu, keluarkan plastik macam tu je. Tak ada masalah. Sebab apa? Bukan kita yang bedah dia, kita buka ikatan tu je. Lepas tu jahit tak balik. Maknanya macam kita beli ayam lah. Ayam kadang-kadang paru tu dia hasilkan dalam plastik, masuk dalam botol ayam balik kan. Jangan tuan bayang pula nanti Jadi nak kata bahawa organ-organ pihak hospital, pihak penasiasat forensik, dia tak pernah ambil pun, tak ada guna pun ambil. Timbul persoalan, habis tu macam mana orang yang derma organ dah meninggal, dia isytihar dia penderma organ, nak derma hati dia, nak derma jantung dia. Bila berlaku proses tu? Proses tu berlaku ketika orang tu masih bernyawa. Tapi dalam keadaan koma, brain dead, otak dia dah mati. Pada istilah perubatan, dia dah mati dah. Cuma dia boleh hidup kerana jangka mesin mayat, boleh bernafas kan. Maka ketika itu, ketika keluarga dia kata, okey, arwah ni, orang ni dah isytihar dah penderma organ, keluarga pun setuju nak derma organ dia, maka proses tu pun akan berlaku, pemindahan. Di situ yang berlakunya pendermaan organ bagi dalaman ya. Adapun kulit-kulit ke, mata ke, itu lain. Baik. Ya, saya baca soalan ni. Okey. Kalau ibu ayah yang masih mempunyai mak ayah, ibu ayah masih mempunyai mak ayah, nenek dia lah tu meninggal di luar negara,
Adakah anak-anak layak untuk membuat keputusan? Oh, dia buat kalau ibu ayah dalam kurungan bagi orang yang punya mak ayah, okey, meninggal di luar negara, adakah anak-anak layak untuk buat keputusan di mana jenazah akan dikebumikan atau harus mendapatkan persetujuan ibu kepada si mati? Oh, faham. Maknanya kalau nenek dia masih ada, kemudian mak ayah dia ni meninggal ke luar negara, anak punya keputusan ke nenek punya keputusan? Di sini kita ikut pada hak mana yang paling kuat. Siapa yang paling kuat agak-agak? Anak ke nenek dia? Anak lah. Kalau ada anak lelaki, anak lelaki lah yang paling kuat untuk buat keputusan. Saya nak mak saya ke bumi kat sana, itu saya lah. Ya. Lepas tu kalau penonton semalam ada soalan juga, Ustaz, macam mana pula kalau arwah ni ada 4 isteri? Isteri pertama kata nak ke bumi kat Johor, isteri kedua kata kat KL, isteri ketiga kata kat Melaka. Macam mana ni Ustaz? Padahal hak dia pada isteri juga nak tentu kan. Dah 4 bini dia pula kan serabut. Potonglah bagi kepala satu. Takkan nak buat macam tu kan. Jadi saya kata hak dia jatuh pada anak lelaki yang utama, lelaki sulung dia. Terpulang pada dia lah nak ke bumi kat mana. Tentulah anak lelaki tu akan ikut mak dia kan. Itu utamanya kalau ada anak lelaki kan. Baik. Jenazah yang rambut berwarna, bolehkah kalau kita gunakan shampoo hitamkan rambut? Terpulanglah tu kaedah kalau kita boleh. Tapi kalau shampoo hitamkan rambut tu lagi menyekat air, maka tak payah guna. Itu kalau misalnya kata benda yang shampoo tu mungkin pewarna juga kan, maka tak payah guna. Ya, baik. Soalan lain? Kita ada 5 minit lagi sebelum kita berehat. Tunggu. Orang yang pakai susuk lepas tu meninggal, dia tak sempat buang terus ke bumi, apakah jenazahnya akan diterima? Orang yang pakai susuk, kata dia tak buang kemudian ke bumi mayat dia, adakah mayat itu diterima oleh Allah Ta'ala? Susuk tahu? Susuk, dia cucu tang sini kan. Susuk ni satu benda yang melibatkan benda gaib lah ya, syirik. Jadi dalam hal ini, sekiranya tukang mandi tak tahu, jangan kita pada-pandai nak keluarkan. Macam mana nak tahu tu susuk ke tidak? Ni kadang-kadang kita nampak dia macam bisul, macam emas-emas sikit. Benda tu pecahkanlah, keluarkan. Confirm balik nanti dia akan nampak benda-benda tu kan. Jangan usik kalau kita tak tahu nak keluarkan. Kita buat kerja kita je nak mandi kafan. Persoalan tentang adakah dia diterima oleh Allah atau tidak, tu terpulang pada Allah. Kita buat kerja kita saja. Itu bahagian dia lah. Jangan kita kata pula untuk elakkan Allah tak terima dia, kita kena buang. Itu bukan kerja kita ya. Baik, Allahu a'lam. Soalan lain? Ada? Sebagai akhiran sebelum kita tangguh. Ada yang dah duduk tak stabil lah tu. Macam ni, bila nak habis ni kau Ustaz, tak tahan bertandas ni kan. Ada? Baik. Sebagai sebelum ni saya nak tekan sikit urusan dokumen berkaitan jenazah ni. Baik, urusan berkaitan jenazah, urusan dokumen ni, pertama, pihak waris dia perlu melaporkan, mendapatkan permit kubur. Ya, ketika seorang tu baru meninggal dunia, kena laporkan. Wajib. Kalau tidak, dia akan disabitkan kesalahan bawah menyembunyikan kematian. Akta pendaftaran kelahiran kematian 1957, pindaan 2016. Jadi, kena dapat surat baru mayat boleh diuruskan. Tak boleh kata meninggal kat mana? Kat rumah. Okey, bawa lah suruh. Bawa. Dia mengganggu siasatan polis. Caranya macam mana? Pertama, kita kena sahkan kematian dulu. Macam mana nak sahkan kematian? Kita kena panggil pasukan perubatan. Kalau ada doktor-doktor klinik-klinik dekat, panggil dia, sahkan. Kalau tak ada, call 999, dia akan hantar ambulans pada kita ya. Dua tempat je tempat surat nak keluar. Pertama, balai polis. Yang kedua, bilik hospital, bilik mayat hospital ya. Baik. Call 999, kemudian dia akan datang. Dia akan bagi satu surat pengesahan. Kalau kita yang sahkan sendiri, terus pergi balai polis, saya nak laporkan ayah saya baru meninggal dunia. Okey, siapa yang sahkan kematian? Tanya polis. Saya sendiri. Oh, Encik kerja kat hospital bagi perubatan ke? Tak, saya kerani kewangan. Kan tak kena tu kan, kau bidang lain kau sebut pasal kan. Jadi dia kena badan authority. Tadi dah ada dah ambulans datang, paramedik datang, dia dah sahkan dah ni surat declaration mengatakan orang ni meninggal. Okey, pengesahan. Alright. Jadi kita kena sahkan kematian dahulu.
Kedua, waktu kita nak pergi buat laporan tu, pastikan kita bawa dokumen-dokumen sebagai pengesahan. Antaranya IC kita lah nak buat lapor polis, IC si mati, kemudian rekod perubatan dia, dan juga surat yang pengesahan kematian tadi. Rekod perubatan ni penting juga, kerana polis akan tanya, arwah ni sakit apa ya? Dia kencing manis cik. Oh, ada tak apa-apa hospital punya surat? Tak ada. Arwah ni tak nak ke hospital, dia pakai ubat kampung je. Dan siapa yang sahkan dia kencing manis? Saya sendiri. Cik kerja apa tadi? Keahli kewangan. Kan tak kena. Maknanya kita bukan yang autoriti untuk menentukan sakit dia. Mesti ada black and white, ya. Sebawa arwah memang ada kencing manis, kritikal dah ni kan. Dia tengok faktor umur, okey lah, adalah logiknya kematian dia, ya. 4 perkara ni penting buat report. Dia akan berlaku sekiranya polis tu kenal kita, dia tahu kita, dia nak mudahkan urusan kita, okey, keluarkan surat, settle. Sekiranya dia tak kenal kita, ataupun mungkin atas faktor-faktor yang mencurigakan dia, dia perlu tengok mayat tu, maka dia akan suruh waris balik dulu. Kami punya anggota akan datang, polis akan datang, dia akan tengok keadaan mayat. Sebab itulah jangan alihkan mayat selagi mana surat tak sampai. Kita katakan, mana anak dia? Anak dia pergi buat lapor polis. Okey, kita bawa lah jenazah pergi surau dulu. Tak boleh. Sebab kalau polis datang, mana mayat dia? Dah bawa ke surau dah. Siapa yang suruh alihkan? Mengganggu siasatan polis. Sebab tu kita jangan alihkan. Maksud kealihkan ini ialah daripada bangunan ke bangunan. Tak boleh. Janganlah jatuh orang tu dalam bilik air. Mana mayat tu? Dalam bilik air tu, Dan ya Allah, orangnya angkatlah, letak kat ruang tamu kan. Maksudnya begitu bolehlah, tak adalah jauh sangat kan. Jadi di situ kita kena dapatkan surat, ya. Bila polis kata okey, mayat ni okey, saya akan keluarkan surat, maknanya dia confirm keadaan kematian dia tu. Pergi ke balai polis balik, dia akan keluarkan surat. Surat dia macam ni bentuk dia kan. Dia akan bagi bentuk macam ni, 3 salinan. Warna putih, kuning, biru. Ya? Warna putih untuk JPN. Dia perlu serahkan pada JPN dalam masa 7 hari untuk ditukarkan dengan sijil kematian. Ini penting juga, ya. Warna kuning untuk salinan pemaklum. Kita punya bagianlah. Warna biru, salinan untuk orang yang menjaga kubur. Jadi kita kena bagi pada dia 3 salinan ni. Ataupun kalau kadang-kadang ada hospital atau polis, dia keluarkan satu surat je, warna putih, permit kubur mayat, dia tulis, ataupun daftar kematian. Maka surat tu kita boleh photostat banyak kali, tak ada masalah. Ya, jadi yang penting ialah bila dah dapat surat ni, baru lesen kita untuk menguruskan jenazah. Selagi tak dapat, tak boleh uruskan jenazah. Pernah berlaku beberapa tahun yang lama, satu kes di dalam negeri Selangor, saya tak nak sebut kat mana. Dia meninggal di rumahnya, anak dia ramai. Lepas tu dalam ramai tu bagi-bagi tugas lah. Kau pergi buat rapor polis, kau pergi cek imam, kau gali kubur, apa semualah. Last kali yang buat rapor polis tu tengah jalan, tiba-tiba dapat call, kat mana bang? Nak on the way pergi buat polis ni. Orang nak mandikan mayat ayah ni, kata dia. Dengar nak mandikan mayat ayah dia, dia pun keluar kabut, patah balik, dia pun mandikan mayat tu, kafankan, solat, terus ke bumi. Tak ada orang tanya tentang laporan polis. Okey, selesai. Seminggu, lebih kurang dah seminggu dah, adik-adik pun berkumpul nak bincang tentang harta peninggalan arwah ni. Abah ada KWSP rasanya. Okey, kita pergi tengoklah kat KWSP macam mana. Pergi kat KWSP, pergi kat badan-badan ni, dia tanya, boleh tak nak dapatkan sijil kematian cik? Sijil kematian, kami ada IC dia. Tak, kita nak sijil. Mana nak dapat tu? Cik kena pergi JPN. Pergi kat JPN, saya nak sijil kematian bagi IC. Cik, kami perlukan surat mati, permit kubur mana? Saya tak tahu pun, mana nak ambil? Balai polis. Pergi kat balai polis, bagi IC, saya nakkan permit kubur, mana mayat dia? Tereng kan. Dah tergantung. Mayat dah dalam kubur seminggu dah. Kami dah ke bumi dah minggu lepas. Siapa suruh kebumikan tak dapat surat lagi? Jadilah masalah. Apa jadi lepas tu? Mayat tu terpaksa gali balik. Gali balik, terpaksa postmortem. Kenapa keluarga cepat sangat nak kebumikan mayat ni? Takut ada unsur jenayah. Itu penting tuan. Surat ni penting. Jangan kita biarkan benda tu sambil lalu je. Ya? Saya kalau nak ambil jenazah, saya akan pesankan pada staf saya,
Kena tahu, dapatkan surat dulu. Dapat surat baru kita jalan. Surat tak ada kan. Pandailah uruskan sendiri kan. Kita tak nak bertanggungjawab. Okey, wallahu alam. Okey, kita akan tagur balik. Dah sampai dah jenazah. Masya-Allah kan. Nampak klik-klik tu kan. Siapa nak road tour boleh lah. Nak try pusing kan. Berapa ringgit RM10 5 minit kan. Okey, insya-Allah tuan-tuan, kita rehat dulu. Siapa yang nak tengok buku-buku ke apa dekat luar, siapa yang nak nanti saya akan kongsikan tentang SPJM. Siapa nak tahu tentang apa perjalanan SPJM boleh tengok pameran dekat luar tuan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 15 minit kot, 20 minit. 15 minit, okey.